Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdullah Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir wa tamam bil khair. Kita baca ta'lim. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala al-musannif wal mutarjim rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bihima wa ulumikum fi darain amin. Wa faidatu mutarahati wal munazarati aqwa min faidati mujarrad takrar lianna fihi takraran wa ziyadah wa qila mutarah fiha. Tapi ini fihi wala. Kalau fihi takdir lianna fi كل من المطارحة والمناظرة. قالوا لأن فيها يعني لأن في المطارحة أو المناظرة. ada kitab yang fihi, ada kitab fiha. Kalau fihi nak taqdirkan fihi maksud fi kullin min al-mutarahah wal munazarah. Ini kembali kepada kull yang ditakdirkan. Terus وقيل مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. نعم. لكن إذا كان مع منصف سليم الطبيعة وإياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع فإن الطبيعة مسرقة والأخلاق متعدية والمجاورة مؤثرة. Dan faedah mutarahah dan munazarah itu terlebih baik daripada semata-mata mengulang-ulangi bacaan, kerana sebab padanya itu mengulang-ulangi pengajian serta ada kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faidatul mutarahati wal munazarati aqwa min faidati mujarradi at-takrar. Jadi apa faedah mutarahah? Mutarahah kalamah. Mutarah maksudnya kita tarh, kita lemparkan pandangan, tarh. Wa al-munazarah, ini perbincangan. Aqwa min faidati mujarradi takrar. Yani aqwa wa akthar min faidati mujarradi at-takrar bidun al-mutarahah wal munazarah, yaitu lebih baik, lebih kuat daripada faedah sekadar mengulang. Mengulang macam mana? Mengulang tanpa munazarah, mengulang tanpa mutarah. Nah, jadi kalau takrar semata-mata tanpa munazarah dan mutarahah, maka mutarahah dan munazarah aqwa, lebih kuat, lebih baik. Kenapa? Ini dakwah. Faidatul mutarahah wal munazarah aqwa min faidati mujarradi takrar. Dia orang akan tanya, "Ma daliluka ya sayyidi?" Lianna fiha takrar. Karena di dalam mutarahah dan munazarah fiha takrar wa ziyadah. Karena di dalamnya ada takrar dan di dalamnya ada ziyadah, ada tambahan, yaitu munazarah. Bukan sahaja takrar saja. Dengan munazarah kita akan mengulang juga dengan adanya perbincangan. Faqad qila, itu disebut mutarahatu sa'atin khairun min takrari syahrin. Itu kita mutarahah ataupun munazarah, bincangan selama 1 jam, itu lebih baik daripada mengulang selama sebulan. Baik. Jadi mutarahatu sa'atin khairun min takrari syahr. Walakin idza kana ma'a munsifin salim at-tabi'ah. Tapi dengan syarat berlakunya perbincangan tersebut bersama dengan seorang yang munsif, yaitu yang insaf,
insaf, seorang yang mempunyai salamatul sadr. Maksudnya dia tenang untuk menerima pandangan orang lain. Itu munsif. Kalau dia silap, dia mengaku kesilapan. Kalau dia betul, dia tak akan mempermainkan orang yang tersilap. Ini munsif. Salimit tabi'ah, dan juga yang sifat seorang tersebut yang baik tabiatnya. Ya, salimit tabi'ah. Jadi ini sifat kepada munsif. Munsifin salimit tabi'ah. Itu sifat kepada munsif. Sama? Wa iyyaka wal mudzakarata ma'a muta'annitin ghairi mustaqimit tab'i. Dan hendaklah kamu menjauhkan diri. Jadi iyyaka ini mansub bi tariqit tahzir. Nah, iaitu kita menjauhkan diri kita, iyyaka yani ba'uda nafsu 'anil munadharah. Nah, itu menjauhkan diri kamu daripada munadharah dan juga muzakarah ma'a muta'annitin, dengan orang yang muta'annid. Ta'annid maksudnya orang yang sombong, keras, yang tidak lurus tabiatnya. Kenapa? Fa inna at-tabi'ata mutasarriyah. Ini disebut at-tabi'ah sarraqah. Dalam riwayat ini mutasarriqah. Di dalam taba'ah kasyidah, fa inna at-tabi'ata mutasarriyatun. Dalam taba'ah Utsmani, fa inna at-tabi'ata mutasarriqah. Man ay sariqatul akhlaq. Jadi dia akan mencuri. Tabiat ini mencuri. Kita tak sedar. Waktu kita duduk dengan seseorang, kita akan tercuri akhlak orang tersebut. Waktu orang ni dengan siapa yang dia teman. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang tu dengan agama temannya, dengan agama kekasihnya. Kalau orang yang dia berteman tadi baik, baik. Kalau dia berteman dengan orang yang tak baik, maka akan tercuri akhlak tidak baik tersebut. Hatta kalau berteman dengan binatang sekali, kata ulama. Sebab tu tabiat ashabul ibil berbeza dengan tabiat ashabul ghanam. Orang yang bela unta berbeza dengan orang yang bela kambing. Sifat dan akhlak berbeza. Yang bela unta keras. Itu Badawi, orang-orang Arab Badui, kerah, jilf. Kenapa kerah? Kerana mereka ashabul ibil. Kalau mereka duduk dengan unta, itu kerah. Beza dengan ashabul ghanam, orang yang bela kambing, beza akhlak. Dia agak lembut sikit. So yang selalu duduk dengan kambing, keluar dengan kambing, bawa kambing pergi ke kalab, untuk dibagi minum dan makan dan sebagainya. Faham? Lepas tu nak kena jaga, nak kena rawat. Yang tu akhlak dia akan tercuri, hatta dengan binatang, tak lagi dengan orang. Sebab tu kalau kita duduk dengan yang baik, akan jadi baik. Duduk yang tidak baik, dia tidak baik. Dia ada sebahagian mengatakan, kulit kambing kalau diletak di lantai, kerana dia berteman dengan lantai, maka orang lap kaki. Kalau dia berteman dengan Al-Quran, ayat Al-Quran Al-Karim, dia akan digantung di dinding. Ya? Hanya kerana temannya saja. Teman dengan kalamullah, duduk dengan Al-Quran Al-Karim, maka kulit kambing tadi dia lekat di dinding, tak akan tak di bawah. Tapi kalau kita tak berteman dengan, berkawan dengan lantai, orang akan lap kaki. Fa inna at-tabi'ata mutasarriqah atau mutasarriyah. Tasarri maksudnya dia akan masuk menyusup. Tasarri secara senyap-senyap. Wal akhlaq muta'addiyatun. Wal akhlaq muta'addiyah. Akhlaq jam'u khuluq. Jadi akhlak ni umum, sama ada zamimah atau hamidah. Jadi akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk. Sebab tu akhlak tak mestinya baik. Itu kalau orang nak sebut akhlak al-hamidah, akhlaqul hamidah betul, atau akhlaqul zamimah. Muta'addiyah ay mutajawizah ila al-ghayr. Maksudnya muta'addi, dia akan melangkaui dan juga akan pergi kepada seseorang yang sama maksudnya. Wal mujawarata mu'athirah. Dan juga ay mujawarah ay muqaranah. Wal muqarabah mu'athirah ay munaqqidah. Jadi muqidatu athar. Maksud dia akan memindahkan asar qarin ila al-qarin. Dia akan melihat kepada kesan seseorang tersebut. Itu seorang yang berguru dengan seseorang.
guru tersebut mengajarkan akhlak yang baik kepada muridnya, murid tadi akan terzahir akhlak daripada pancaran gurunya tersebut. Tapi kalau murid tadi bercakap benda yang tidak elok, tulis dalam Facebook pun, ucapan pun tak baik. Contoh zaman Facebook kan, contoh Facebook kan. Ada contoh lain ya. Tulis yang tak baik, maki hamun dan sebagainya, dan juga apa ni, sebut perkataan-perkataan yang tidak elok. Dengan siapa dia berteman? Kalau kita kata guru tak ajak macam tu, guru dia tak ajak, dia yang perangai macam tu. Lah, baliknya kalau seorang anak murid yang jadi macam tu daripada ratusan murid, adi mungkin ya. Pokok yang satu, ada buah yang buruk, ada buah yang tak elok, ada buah yang elok. Tak? Tapi kalau semua buah buruk, semua tak elok, dia salah tak mana ni? Ha? Mesti pokok ni benih tak comel. Jadi yang ataupun petani yang menjaga pokok tu ni tak baik, dan tak pandai menjaga pokok yang dia semai tersebut. Tamam? Tapi kalau seorang dua jadi macam tu, kita boleh ihtimal mungkin ni guru tak ajak, sebab anak murid lain semua alhamdulillah khair. Tapi kalau semua macam tu, ataupun ghalib macam tu, mu'zam macam tu, ni ajib. Nah, kalau macam tu punya perangai, maknanya ini akhlaknya guru, ini akhlak orang yang mereka berteman. Lepas tu jaga-jaga dengan teman kita. Nah, jaga-jaga dengan teman kita. Karena apa? Karena tabi'ah mutasarriyah atau mutasarriqah, wal akhlaq muta'addiyah, wal mujawarah mu'athirah. Ini yang penting sungguh-sungguh. Para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, kerana berteman dengan Rasulullah, mereka mengambil akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Sebab tu kita disuruh pilih teman. Kita disuruh untuk memilih teman yang baik. Kita tak boleh kita nak jadikan teman kita yang orang yang tak baik. Macam mana teman? Tidak boleh berteman. Jadikan dia sebagai subjek untuk kita, jadikan sebagai tempat untuk kita dakwah. Tak apa, tak ada masalah. Tapi bukan sebagai teman perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah. Faham? Teman ni suatu yang lain. Teman ni suatu yang besar. Baik. Terus. وفي الشعر الذي ذكره الخليل ابن أحمد فوائد كثيرة قيل العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه. Dan tersebut dalam syair yang telah menyebutkan dia oleh Khalil ibn Ahmad, itu beberapa faedah yang amat baik kata semua orang. Maknanya, dan bermula ilmu itu setengah daripada syaratnya bagi orang yang berkhidmatkan dia, bahawa menjadikan dia akan sekalian manusia khadamnya. Ini syair yang disebutkan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru kepada Al-Imam Sibawai. Dalam syair ini fawaid yang sangat banyak. Qila al-ilmu min syartihi liman qadamah an yaj'ala an-nasa kullahum qadamah. Al-ilmu min syartihi liman qadamah an yaj'ala an-nasa kullahum qadamah. Jadi kalau khadam yang pertama, qadamah tadi fi misra'il awal, ada fi'lul madhi. Tamam? Jadi wal ha dhamir maf'ul. Manakala pada misra' al-thani, an yaj'al an-nasa kullahum qadamah, jam'u qadim. Itu bukan tu jadi isim, bukan fi'il. Jadi kerana nak mengelakkan daripada berlakunya apa dia dalam bahasa ita', berlaku ita'. Ita' min uyub asy-sya'r. Dan Al-Imam Khalil bin Ahmad ma'ruf min kibar al-lughawiyyin, guru Imam Sibawai, kawan sejalan. Dia yang buat ilmu arud qafiyah. Berlaku aib dalam syair yang dia buat. Ajib. La. Qadamah pertama dengan makna fi'il madhi. Qadamah yang kedua adalah jamak kepada qadim. Faham? Jadi di antara syarat ilmu liman qadamahu, iaitu dengan siapa yang berkhidmat kepada ilmu tersebut,
an yaj'ala an-nasa kullahum qadam. Jadi manusia akan menjadi khadam kepada dia. Orang yang berkhidmat kepada ilmu, maka syarat ilmu bagi kepada dia, manusia akan berkhidmat kepada dia. Sebab tu Allahumma salli ala Muhammad, kita jangan rasa pelik bila tengok ada alim dia khidmati. Orang berkhidmat dengan dia, bukan kerana dia, bukan dia minta kadang-kadang. Tapi kenapa ada orang yang nak berkhidmat dengan beliau, orang-orang alim tersebut? Kerana dia telah berkhidmat dengan ilmu. Maka syaratnya ilmu tadi telah dilaksanakan kepada beliau. Ilmu dah bagi syarat, kadang-kadang kita dia tak sebut dengan lisan hal dia. Tak sebut, dia kata kamu berkhidmat kepada aku, kamu menghabiskan masa untuk. Maka syarat yang aku letakkan, akan ada orang akan berkhidmat kepada kamu. Akan kamu berkhidmat kepada aku. Betulkan niat kita. Jangan kita belajar kerana nak ada orang khidmat dengan kita. Kita kena niat nak khidmat ke orang dulu. Saya belajar kerana nak jadi khadim kepada ummah. Tentu para ulama bila tulis kitab, dia akan tulis khadimu al-Qur'ani was sunnati. Khadimu talabatil ilm. Khadim kepada talabatil ilm. Dia mengaku dia khadim. Dia bukan makhdum. Dia tak mengaku makhdum lil khuddam. Dia tak mengaku dia orang yang dikhidmati. Tapi dia mengaku dia yang berkhidmat kepada umat. Kerana kita sekarang ni berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni adalah alat-alat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan yang tu, insya-Allah Allah Taala akan muliakan. Kerana apa? Kerana seorang dengan qarin dia, seorang dengan siapa yang dia teman. Kita berteman dengan ilmu, Allah muliakan kita. Kita berteman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat orang tersebut. Kerana berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betulkan niat kita, bukan kerana nak ada orang khidmat dengan kita. Tak. Baik. Jadi al-ilmu min syartihi liman qadamah an yaj'ala an-nasa kullahum qadamah. Terus وينبغي لطالب العلم أن يكون متأملا في جميع الأوقات في دقائق العلوم ويعتاد ذلك، فإنما يدرك الدقائق بالتأمل، ولهذا قيل تأمل تدرك. Tadi kita baca yang terjemah. Baca tu. Dan sekiranya bagi yang menuntut ilmu bahawa adalah ia ta'amulkan pada segala waktu di dalam masalah ilmu yang halus-halus, dan ia membiasakan yang demikian itu, hanya yang mendapatkan masalah yang halus itu dengan berfikir dari kerana yang mendapatkan masalah yang halus itu dengan berfikir. Dari kerana inilah kata qil, fikirkan olehmu akan satu perkara, nescaya engkau mendapat akan dia. Sekali, baca lagi. Dan sekiranya bagi yang menuntut ilmu bahawa adalah ia ta'amulkan pada segala waktu di dalam masalah ilmu yang halus-halus, dan ia membiasakan yang demikian itu, hanya yang mendapatkan masalah yang halus itu dengan berfikir. Dari kerana inilah kata qil, fikirkan olehmu akan satu perkara, nescaya engkau mendapat akan dia. Jadi kata Syekh, wala budda wa yanbaghi li talib al-ilmi an yakuna muta'ammilan fi jami' al-awqat. Jadi sepatutnya bagi penuntut ilmu an yakuna, yani an yakuna ay at-talibu muta'ammilan fi jami' al-awqat. Muta'ammil fi jami' al-awqat, iaitu dalam keadaan dia memandang dan menilik pada setiap waktunya untuk awali tahsil. Dia hanya untuk tahsil al-ulum. Tahsil apa? Fi daqa'iqil ulum. Ini pada ilmu-ilmu yang halus-halus. Wa ya'tada dhalik. Yani an yakuna muta'ammilan wa an ya'tada dhalik. Dan juga dia kena menjadikan itu sebagai adat. Ya'tad, ini minal adah. Apa makna adah? Wa hiya fi'lun daimi atau aksari. Yani perbuatan yang berterusan. Itu maksud adah di sini. Terjemahan harfi, maksud terjemahan dengan lughawi, makna lughawi. Karena adat
Boleh jadi dalam bahasa dengan marrah. Adat boleh jadi sekali pun dikira adat. Jadi sebab tu kalau dalam kita mengaji bab haid, perempuan dikira adat, dia keluar 15 hari. Dilihat pada setiap bulan macam tu, ataupun bulan sebelumnya saja. Sebelumnya sekali dah cukup dah. Dah dikira adat pada waktu itu. Tapi ini bukan maksud adat. Maksudnya bukan sekali. Tapi di sini dengan makna hiya fi'lun daimi atau aktsar. Ini perbuatan yang berterusan dan juga yang banyak dilakukan. Ini adat yang dimaksudkan di dalam ini. Fa innama tudraku daqa'iqu bita'ammul. Kenapa? Karena diketahui yang daqa'iq tersebut dengan ta'ammul. Jadi ta'ammul ad-daqiq wan nazari atau bin nazari al-'amiq, dan juga dengan memandang dengan pandangan yang dalam pada masalah yang daqa'iq al-urud tersebut. Sebab tu al-Imam An-Nawawi rahimahullah ada tulis kitab kenaan dengan ad-daqa'iq. Imam Nawawi dia ada dalam Minhaj, mana dia ada Daqa'iqul Minhaj. Nah. Mana dalam fiqh dia ada masail yang Daqa'iqud Daqa'iq atau Daqiqatud Daqa'iq. Masalah yang dalam dan lagi dalam, yang lebih halus, yang hanya dilihat oleh yang muta'ammil. Jadi kena baca kitab-kitab. Bila baca kitab-kitab para fuqaha dan para ulama ni, kita akan tengok nazar mereka yang saqib, yang sangat tajam pada satu masail. Maksudnya bukan tengok atas angin sathi, tidak. Dilihat dengan mendalam. Itu fawaid ulum. Sebab tu mereka bila dah sibuk dengan perkara tadi, dia tak sibuk dengan benda lain. Dia tak akan kalut dengan benda lain. Kita sempat main game kenapa? Kerana kita tidak ta'ammul. Kerana game perlu ta'ammul juga. Nak tembak musuh kita, PUBG, saya tak nak main pun, tengok orang main. Tengok dalam Facebook kan selalu keluar kan, hak live tu, ramai betul tengok. Yang ada yang tengok saja kan, dia tak main, dia tengok orang main. Heran kita jadi takjub. Woi, tengok saja kan, tengok orang lain main. Tengok pun dia jadi kagum, macam tengok bola. Ada game ya, ramailah kita tengok. Nak buat perangai tu. Kita tak faham sebab kita tak masuk bidang tu, kita tak faham. Kita main game lain. Hak jenis game datang apa tu? Candy Crush, orang tak tahu orang main ke tak lagi lagi. Tu jenis dia apa? Main sampai beratus ribu dah. Tak habis lagi. Pada duk ulang tu, buah sama kan? Buah yang sama, gula yang sama, bentuk yang sama. Kalau keluar kot ni, dia kot ni. Kalau main kot ni, dia habis macam tu. Tak main. Tak boring. Kalau buka dalam kitab Kutubul Ilm, kalau kita buka dalam kitab-kitab ilmu, setiap masail tak sama. Tapi kenapa orang tak buka? Anak payah. Payah nak fikir apa dia tak. Banyak orang ni baca pun tak betul lagi, baris pun tak kenal lagi. Banyak sangat ni mutasyabih. Ulum ni mutasyabih. Semua ni bersimpang siur. Kita iltih saya baca. Dah kita baca. Tengok. Tengok. Baik. Walihada qila ta'ammal tudrik. Kalau tu dikatakan qila lil talib, dikatakan kepada para penuntut ilmu dengan maksud tersebut ta'ammal, yani amrun min at-ta'ammul. Ta'ammal tudrik. Yani mudhari' majzum bi an mudmarah. Ba'da al-amri min al-idrak. Yani in ta'ammalta tudrik ma ammalta. Itu maksudnya. Kalau kamu ta'ammul, maka kamu akan mengetahui dan juga tudrik dia lebih makna yang mendalam. Idrak dengan makna mengetahui dengan maksud yang luas ataupun yang mendalam ataupun menyeluruh. Itu maksud idrak. Itu dalam Quran Allah Ta'ala nafikan tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful qadir. Allah tak nafikan ru'ya. Dan Allah Ta'ala tak nafikan kita melihat Allah. Ya Allah Ta'ala nafikan idrak. Idrak maksudnya daripada ihatah al-kulli. Maksudnya kita mengetahui secara keseluruhan tentang Allah. Itu mustahil. Hanya Allah yang mengetahui tentang Allah. Itu Allah nafikan ayat tadi, bukan dinafikan penglihatan kita kepada Allah ataupun kita melihat Allah pada hari akhirat nanti, tapi dinafikan pengetahuan kita secara menyeluruh tentang Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful qadir. Itu ta'ammal tudrik.
Kalau kamu ta'ammul, maka kamu akan mengetahui dengan mendalam ilmu tersebut. Lepas tu kalau nak terjemah, atau nak terjemah sekalipun, semua tadi mengambil maksud dan mengambil faham makna. Ta'ammal maksudnya kamu ta'ammul, kamu perhati dengan halus, maka kamu akan mengetahui secara menyeluruh, ataupun kamu mengetahui secara mendalam. Bukan hanya terjemah ta'ammal tudrik, kamu memerhati, maka kamu akan mengetahui. Tahwi ni maksud umum, dia mengetahui secara sedikit, mengetahui secara banyak. Macam mana cara pengetahuan tersebut? Tudrik maksudnya pengetahuan secara menyeluruh. Itu maksud. Terus wala budda min at-ta'ammuli qabla al-kalam hatta yakuna sawaban fa inna al-kalama kas-sahmi. Wala budda min taqwimihi bit-ta'ammuli qabla al-kalam hatta yakuna musibah. Qala fi usul al-fiqh هذا أصل كبير وهو أن يكون كلام الفقيه المناظر بالتأمل. Dan tak dapat tidak daripada berfikir sebelum bercakap hingga adalah ia itu. Maka bahawasanya perkataan itu seperti anak panah, tiada dapat tidak daripada membetulkan dia dengan berfikir sebelum bercakap supaya adalah itu cakap betul. Dan kata setengah ulama di dalam usul fikih, inilah pangkal yang besar, iaitu bahawa adalah perkataan alim yang munazarah itu dengan berfikir. Kila ra'sul aqli ayyahu. Wala budda min at-ta'ammuli qabla al-kalam hatta yakuna sawab. Jadi bagi penuntut ilmu dan bagi siapa sahaja, wala budda min at-ta'ammul. Ini khusus kepada talib. Ini perbincangan tentang talib ilmu, orang yang menuntut ilmu. Hendaklah mereka ta'ammul sebelum al-kalam. Ta'ammul iaitu tafakkur fima sayatakallam qabla al-kalam. Sekarang lebih luas lagi, sebelum kita bercakap saja. Sekarang zaman menulis. Sebelum tulis apa-apa, yatafakkar, yata'ammal awalan qabla al-kitabah. Sebelum tulis dalam Facebook, turun apa semua kali, fikirlah sebelum tak. Sebelum post apa-apa, fikirlah dari sebelum kita buat. Fikir dulu kebaikan, keburukan. Itu dalam hadis bila Nabi kita SAW mengatakan bahawa hadis dalam matan arba'in kenaan dengan sukut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Sama ada cakap baik ataupun yasmut, diam. Atau kata ulama, law kana al-kalamu fiddah was-sukutu zahab. Kalau kalam tu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Lagi mahal lagi daripada perak. Maksudnya kalau kalam kita, ucapan kita tu berharga macam perak, maka diam tu lebih berharga, iaitu dia seperti emas. Tapi pada bab apa? Pada bab yang sepatutnya diam. Bukan semua benda kena diam. Jadi kalau macam tu, dia tak payah mengajar, kerana kena suruh diam. Bukan tu maksud dia. Kalam kasir, cakap banyak dan sebagainya, tidak dituntut oleh para ulama. Kalam kasir macam mana maksud dia? Adakah waktu mengajar ni? Itu kalau dia mengajar, kalau tak cakap banyak, mengajar apa? Tok guru kalau dia mengajar, tak cakap, nak cakap apa? Baca ya. Baca hak yang dah ditulis tanpa dia syarah kalam tersebut. Betul? Memang buat menjadi samak yang senang. Tok guru dia akan cakap, dia akan bagi nasihat dan sebagainya. Baik, adakah tu dikira kalam kasir? Tak. Tak dikira kalam kasir. Kalam kasir yang dimaksudkan, yang dilarang dalam syarak adalah kalam yang tidak ada faedah. Itu yang dilarang. Hak tu bukan sakat kasir, sikit pun dilarang. Khalil pun dilarang pada waktu itu. Sebab tu kata ulama as-sukut ini, dan al-kalam ada beberapa keadaan. Sama dilihat dan juga dinilai, ta'ammul. Ini kalau dibuka dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah karangan al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu anhu, kata beliau, seorang yang nak bercakap, tilik dulu. Kalau yang dia nak ucap tersebut ihtimal, ada baik, ada buruk, maka sebaiknya tidak bercakap. Kalau yang dia nak bercakap, sebaiknya tidak bercakap. Tapi kalau yang dia nak bercakap tersebut baik lebih banyak, tapi ada juga buruk,
maka juga terbaiknya diam. Terbaiknya banyak, tapi buruk pun ada juga. Sisi negatif ada. Semua benda ada sisi negatifnya. Nilai pada tengok kepada keadaan. Apa benda yang dia nak ucap pada waktu tersebut. Maksud tidak ada benda yang tidak ada ihtimal darar. Semua ada ihtimal darar. Hatta apa benda sekalipun. Apa benda yang baik pun mesti ada ihtimal darar. Darar yang dilarang dalam syarak adalah darar yang rajih. Ini darar yang mutahaqqiq. Darar yang dilarang adalah darar yang mutahaqqiq, yang berlaku dengan tahaqquq, dengan sungguh. Faham? Tapi kalau darar tadi darar yang, ataupun dalam bahasa lain dia panggil darar li dzati. Darar dengan zatnya sendiri. Itu yang dilarang. Tapi kalau dararnya darar li ghairihi, bukan li dzati, maka benda tersebut masih lagi tidak termasuk dalam darar yang dimaksudkan dalam hadis. La darara wala dirar. Faham? La darara wala dirar tidak termasuk dalam itu. Dalam kaedah ad-darar yuzal. Kalau darar perlu dibuang. Darar yang dimaksudkan dalam syarak darar apa? Darar yang rajih ataupun darar li dzati. Betul kalau kita mengaji bab usul fiqh tentang darar, contoh yang selalu orang kan guna pada waktu sekarang ini bincangan ilmu. Bincangan ilmu. Masalah rokok. Contoh. Rokok. Rokok ni haram sebab apa? Sebab apa? Bincangan ilmu ni bukan suruh nak merokok. Rokok ni haram sebab apa? Sebab ilah haram rokok ni. Ustaz Abdul Salam. Kanser pun. Baru keluar natijah tu. Nah. Darar lah. Nah. Kanser. Rokok dia haram sebab jadi kanser. Nah, kanser tu natijah lah kepada darar betul lah. Banyak abad darar tu tapi dia terus pergi sampai ke natijah tu. Antara salah satu daripada dia ada kanser. Baik. Kerana darar. Tamam. Baik, adakah darar pada rokok ini sama dararnya seperti yang ada pada sum? Pada racun. Sama? Tak. Sebab tu ulama bincang tak. Lepas tu kalau kita bincang dengan ilmu, bighadin nazar an fatwa. Fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama sebaiknya ala ra'si wal 'ain. Ra'sina wa a'yunina. Nah, di atas kepala dan depan mata kita untuk kita hormat pandangan tersebut. Cuma dalam perbincangan ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah rokok ini dararnya sama seperti sum al-qatil? Maksudnya racun. Tak sama. Karena darar pada rokok, dararnya adalah li ghairi. Dia bukan li dzati. Darar pada sum li dzati, makan racun ma'assalam illa anta min al-awliya. Kalau kita cikgu Ustaz Sayyidina Khalid Al-Walid minum racun. Kamu kata kalau kamu sahabat Nabi, ni aku bukti kamu sahabat Nabi, jadi ada racun, ambil racun minum. Sayyidina Khalid minum racun dan tak ada apa. Kenapa? Karena dia Saifullah. Nah, Saifullah la yankasir. Pedang Allah tak akan patah sampai bila-bila. Tuan dia aja boleh bagi patah, Allah aja boleh bagi patah. Kerana dia pedangnya Allah. Nanti Sayyidina Khalid bila Nabi SAW letakkan nama beliau, gelaran beliau Saifullah, dia tahu dia tak akan syahid di medan perang. Dia tak akan syahid kerana dia pedangnya Allah. Pedang Allah tak akan patah sampai bila-bila. Yang boleh bagi patah pedang Allah hanya Allah ya. Jadi dia tak akan mati dalam perang. Dan antara karamahnya Sayyidina Khalid, minum racun. Ambil racun minum. Subhanallah, minum air kopi. Relax, tak ada apa. Racun minum, hancur perut ni. Mati waktu tu juga. Dah. Jadi itu khariqul adah. Amrun khariqul adah. Itu perkara yang mencari adat tu kan perbincangan kita sekarang.
Dan kita sekarang ni ghalibnya, bukan ghalibnya, tahakkuknya, racun minum ma'assalam, urusan wa anta tayyib, mati tu. Baik, rokok sama macam tu. Kita ada darar, Ustaz. Dia sebab dia darar. Ad-darar yuzal, la darara wa la dirar. Naam, ada darar. Semua benda ada darar. Ayak ni kalau minum lebih lajak daripada had dia, darar. Itu tak betul. Ayak lebih daripada had yang sepatutnya pada satu hari, akan jadi darar. Dia akan masuk sampai ke dalam organ-organ lain yang tidak sepatutnya air masuk. Jadi akan jadi masalah. Gula lebih pada had dia, darar. Maksudnya lebih pada had akan jadi darar. Betul Syekhuna Syekh Ahmad Mamduh billah, semalam kami bincang tentang masalah ni di kitab, di kelas beliau. Dia sebutkan ada seorang kata dia sebab kanser. Dia memang hisap rokok memang jadi kanser. Saya tengok dekat yang ustazah yang kata Arab lah. Dia kata ni memang atibak sebut macam tu. Dia kalau hisap rokok akan jadi kanser. Saya kata izin aku gelap boleh tak? Saya kata aku nak gelap boleh tak? Dia kata sila. Saya gelap. Saya kata tu mudhik. Kan buat lawak dia kata. Atas meja aku saya kata abhas Inggerisiyah, Arabiyah, min dual alam, daripada atibak ada atas meja aku semua. Saya kata abhas. Dan ittifaq doktor dakatirah atibak seluruh dunia mengatakan bahawa ni doktor-doktor besar ni meletakkan bahawa rokok tidak akan bagi kesan kalau seorang tu isap rokok sehari kurang pada 6 batang. Saya terkejut dengar, Masya Allah, rupanya ada kajian rokok kurang 6 batang sehari dia tidak akan mudarat. Ni bukan saya suruh isap rokok. Saya pegang dengan hukum yang tak boleh. Tak boleh. Saya kata haram, saya kata tak boleh. Saya tak isap rokok. Saya tak pernah isap rokok. Pernah lah, kecil dulu. Try. Nak rasa tengok dia isap rokok. Macam mana kan? Rokok, apa ni, cerut. Sentam dia lah sekali dua. Saya tak isap lah. Tak pernah isap rokok. Maksudnya, apa ni, bukan jadikan rokok tu sebagai ni. Tak. Sampailah tak isap rokok. Sampai ke daripada sekolah menengah, sekolah rendah. Yang isap tu, curi-curi tu saja nak try. Alhamdulillah tidak ni. Walaupun ayah saya dulu perokok tegak, sekarang dah tinggal. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Muhammad. Itu kajian doktor buat macam tu. Dia yang jadi masalah ni bila mana lebih daripada had dia. Ada orang yang boleh isap rokok sehari sampai 20 batang. 20 batang tu maksudnya satu kotak tu. Ada yang lagi teruk 4 kotak sehari. Pernah cuba? Orang kata ada 6 kotak apa lah? Gila lah. Yang tu macam mana? Had tu memang tahakkuk darar. Had tu memang tahakkuk darar. Kenapa? Kerana lebih daripada had dia. Tapi kalau ada orang nak jenis isap rokok sehari, setiap kali lepas makan dia akan isap rokok. Dia tak boleh. Melainkan dia akan isap rokok selepas makan. Dia akan macam ulam-ulaman dia. Kalau Tok Penali dia ada ulam dia. Tok Penali kata wasab'atun. Apa ni? Apa dia? Dia punya syair dia tu. Sab'atun tu'kalu ba'da ta'am. Ada 7 benda dimakan selepas selepas makan. 7 benda dibuat setelah makan. Boleh lupa saya apa. Siapa ingat syair tu? Syair Tok Penali. Ada tak? Bukan sab'ah, khamsah. Khamsatun ba'da ta'ami. Tak nak. Tak. Saya pernah tulis dalam Facebook, tapi saya tak ingat dah kat mana saya tulis. Tarikh bila. Satu ba'da ta'ami. Tukang. Tak. Ada.
Ni sebut ni. Wa khamsatun ba'da ta'ami tukalu. Sirih gambir, kacik pinang, bakar bulu. Bakar bulu. Ini tembakau ni lah. Bakar bulu ni maksud bakar bulu, tembakar bulu. Ataupun apa ni, ada yang yang saya tulis, saya tulis lain. Ini ada orang lain tulis. Wa khamsatun ba'da ta'ami tukalu. Ini 5 perkara setelah makan. Sirih gambir, kacik pinang. Kacik pinang. Tembakau hulu. Kalau kata yang betul ni tembakau hulu. Tembakau hulu ni buat macam mana? Kayak sokok. Tembakau hulu ni orang tua-tua ambil buah jelas lagi. Tembakau hulu. Itu yang jadi mulut kuning merah habis. Kuning merah. Yang tu kalau banyak sangat pun boleh jadi kanser. Boleh jadi kanser mulut kalau banyak sangat. Tu benda kalau apa sahaja pun kalau terlalu banyak akan jadi mudarat. Baik. Apa yang pergi sampai ke situ? Tentang rokok tadi ni. Ada orang yang rokok selepas setiap kali makan dia akan rokok. Lepas tu ada ulama bincang dalam masalah rokok ni kepada hukum yang yang 5. Lepas tu kita tak boleh nak, kalau dalam perbincangan ilmu kita boleh kata rokok haram qat'an. Ijma' lah. Tak ijma'. Faham? Cuma kita marah kalau isap rokok depan budak-budak kecil dan sebagainya. Kita marah pada waktu itu. Kita akan marah. Dan saya memang sangat marah kalau kata ada orang isap rokok yang pada waktu itu ada budak-budak. Sangat marah. Dan juga isap rokok di tempat yang sempit, yang orang duduk dalam tu dan orang tu tak isap rokok. Hatta orang isap rokok pun kadang-kadang dia pun pening juga kalau bau rokok orang lain. Rokok dia boleh, rokok orang lain tak boleh bau. Isap dalam trengko, isap dalam mahal, semua ni cari pasal. Isap dalam bar, isap dalam tempat ada aircon, gila babi. Nak isap-isap kat tempat yang kamu isap rokok kat tempat kamu sendiri. Jadi nak kata dengan haram qat'i, seperti mana haramnya minum arak dan juga haramnya makan racun dan sebagainya, maka tak boleh. Kalau haram dia haram li ghairi, kerana benda lain. Di Indonesia ada satu pondok, saya buat rokok sendiri lagi. Kiai dia buat rokok organik. Tak ada bahan-bahan yang mana dalam kretek tu, gudang garam ke, dunhill ke, apa semua tu, tak ada bahan-bahan yang jadi masykuk fi. Buat ada dalam tu botar lah, apa semua ni tak ada. Ni dia buat sendiri. Dia pun semua bahan-bahan rempah ratus. Jual di pondok dia jual. Saya tengok dalam Facebook lah. Saya tak nampak lah pondok tu. Jadi murid itu isap rokok, kali dengan KK dia sekali isap rokok lah. Yang dibeli daripada rokok yang KK sendiri, dengan ruqyahnya sekali. Lawak ya. Jadi sebab tu kita jangan, kalau ni saya bagi tahu cara macam mana fuqaha keluarkan hukum. Ada live lah. Live. Ada sonok kau risau kau. Dia sonok lah. Syekh Khurwa sama dengan kami. Dan ana lastu ma'al mudakhin wa lastu ma'a man haraba tadkhin. La, ana ma'al haq. Saya bersama dengan pandangan fuqaha. Ada orang yang kadang wajib kepada nisab. Kalau tak rokok boleh mati. Mana tahu. Kalau tak rokok dia ketak plek jadi gila babi tu. Tengok orang macam nak bunuh. Ada orang terlalu teruk sangat. Orang macam ni, ya, kamu kena isap rokok. Dan akan jadi mudarat ke orang lain pula. Ada orang yang hukumnya sampai peringkat harus tahu. Itu ada sebagian ulama berpandangan dengan pandangan sendiri. Seorang kiai di Indonesia, Kiai Khalil Al-Sa'ad Syamsul Arifin. Kiai Khalil Al-Sa'ad. Kiai Khalil Al-Sa'ad waktu dia mula-mula balik daripada pondok Tuan Guru dia,
iaitu di Makkah Al-Mukarramah, Syekh Ismail Usman Zain. Balik daripada pondok, daripada pengajian dengan Syekh Ismail Usman Zain di Makkah, kalau dia bercakap ni dalam majlis tausiah dia, menangis orang. Bukan menangis je, pengsan pun, punya zauk dia. Lipat mentua dia. Siapa dapat mentua dia? Mentua dia adalah Sayyidi Syekh Kiai Sufyan Miftahul Arifin. Kiai Sufyan waktu tu tak mau jadi terlalu nampak macam tinggi sangat dia lagi. Dia cakap seriau takut dia main dengan hati dan sebagainya. Panggil menantu dia ni, dia duduk depan dia. Dia kata lepas ni tukar, jangan pakai jubah ni, pakai baju Melayu, pakai melekat, sobat. Kalau ceramah apa pakai baju Melayu, tak payah pakai sobat, tak payah pakai jubah. Kedua orang bagi rokok. Nah, isap rokok. Rokok. Lepas dia isap rokok, yang masih dalam majlis menangis saja. Pengsan tak nak lah. Bagi rendah sikit. Takut ada orang mati lepas ni. Dia cakap mati orang. Jadi rendah kan. Ahwal. Lepas tu kita jangan pandang seorang tadi dengan apa yang dia lakukan. Mungkin ada orang kita nampak dia isap rokok, dia punya kewalian lebih tinggi daripada hak tak isap rokok. Ya boleh jadi. Tamam? Saya bukan suruh isap rokok. Dan saya takkan suka dengan isap rokok. Dan saya takkan suka dengan anak-anak saya isap rokok. Saya takkan suka. Tapi nak mengatakan dengan hukum haram qat'i tak. Tidak sampai tahap. Kata Syekh Ahmad hafizahullah, fatwa Darul Ifta yang dikeluarkan dan itu diteruskan sampai sekarang. Kita sampai zaman Syekh Ali Jumaah hafizahullah, diteruskan fatwa zaman Syekh Nasr Al-Wasil. Itu fatwa pengharaman rokok. Ifta Darul Ifta Misriyah masih kekal sampai sekarang, fatwa tersebut dikekalkan. Cuma ada sedikit, kalau dibaca dalam fatwa tersebut ada sedikit kalam yang ghair laiq. Maksudnya bukan Syekh Nasr Al-Wasil yang tulis. Kalam tu bercanggah dengan ilmu usul. Dan ini mustahil adatnya Syekh Nasr Al-Wasil tulis, kerana bijalalati dengan jalalahnya ilmu al-Imam Syekh Nasr Al-Wasil, maka mustahil dia tulis yang tu. Ini mungkin yang penulis tu zaman tersebut yang tidak daqiq dengan ilmu yang usul. Ditulis apa dalam fatwa tu? Tulis asdara dari Ifta Misriyah hukman syar'iyyan. Hukman syar'iyyan. Kalam tu pun dah salah. Adakah Ifta mengeluarkan hukum syarak? Dan hukum syarak Allah Ta'ala yang letakkan, bukan Ifta yang keluarkan hukum syarak. Satu kalam tu tak tahu apa nak kena. Kalau dibaca, ini kalam ni ada sedikit kesilapan. Tamam. Profesor Naqib Al-Attas dengan Syed Naqib Al-Attas, dia pernah suruh Tun Mahathir isap cerut. Dia isap cerut. Setelah ni tak tahu tak isap apa. Dulu isap cerut ada gambar dia isap cerut. Dia kata kat Tun Mahathir pada waktu tu, Perdana Menteri, dia kata isaplah cerut, bawa idea banyak. Ada dua benda yang akan mendatangkan idea yang banyak: kopi, cerut. Isap cerut. Saya pun try lah bila dengar dia kata tu. Bila dengar ucapan tu, ada ucapan tu daripada saya pun ada. Saya ada cerut. Cerut saya beli di Indon. Cerut buat daripada tanduk tanduk kerbau. Cerut kecil tu, boleh pulang poket. Kecil cerut. Buh lah. Tembakau, cucuk. Allah, batuk tak larat. Kali tarik. Tak lah. Bukan main idea, hilang idea. Hilang idea. Batuk, lepas tu pedih tekuk-tekuk kali tu. Tu saya simpan lah cerut saya. Cerut yang telah dihisap oleh waliullah. Saya simpan dalam kah. Tak hisap. Tak, kalau cerut mahal atau main idea kan. Dan saya tak hisap. Saya bagi tahu je ni. Bagi tahu kata hal ni antara yang dilakukan. Dan kalau dibaca dalam kitab Syekh Ihsan Jampes, Syekh Ihsan Jampes pun ada tulis berkenaan masalah Irsyadul Ikhwan. Hukum duqan wa syurbah ila syurbil qahwah
wa dukhan. Dukhan tu dah tajuk. Cerita berkenaan dengan minum kopi dan juga isap rokok. Kiai Ihsan Jampes, pengarang kitab Sirajul Talibin. Sirajul Talibin, Sirajul Talibin, syarah kepada Minhajul Abidin. Itu adalah kitab yang agung, yang tidak pernah disyarahkan yang hebat macam tu pada kitab Minhajul Abidin. Sampai kitab tu dulu pernah dijadikan muqarrar di Razak Syariah. Sirajul Talibin. Kiai Ihsan Jampes rokok dan kaki kopi, buat ngopi dan juga rokok. Tapi ini bukan untuk menguatkan perokok-perokok. Saya cerita. Tamam. Terus darar, patah balik darar. Jadi darar yang dimasukkan dalam syarak, darar yang mutahaqqik, darar yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang rajih. Dararnya li dhati, bukan dararnya li ghairi. Lepas tu kita balik pada kalau kita macam hukum tadi, dararnya sesuatu tadi macam sum itu li dhati. Tapi kalau dararnya pada rokok tu yang kita bincang tadi ni, itu dararnya li ghairi. Maksudnya kalau lebih daripada hadnya akan jadi darar. Daripada hadnya akan jadi darar. Lepas tu kata Syekh Ahmad, dia kata para ulama yang lain mengatakan bahawa tidak ada benda dalam dunia ni yang semua benda dalam dunia ni ihtimal padanya darar. Kata benda tu baik sekalipun, fi darar. Ayam, gula, apa saja. Maksud ihtimal darar mesti akan ada juga. Cuma berapa peratus darar tersebut saja. Jadi sebab tu bila disebut la darar wala dirar, jadi apa maksud hadis ni? Adakah nak nifakan sebab semua benda pasti ada darar. Ekon. Ini kan baik kan? Ekon. Baik tak? Baik kan? Ekon. Baik. Tapi kalau buka lama, duduk dalam ekon lama sebagainya, guna ekon saja, ni akan jadi masalah pada hasasiah kita punya pernafasan dan sebagainya. Akan jadi masalah. Asyik guna ekon saja. Dan badan akan jadi lemah. Dan itu darar tu. Habis tu nak haramkan ekon. Kerana lepas tu akan jadi darar. Macam pensel, pen, handset. Ada darar tak dengan handset? Ada. Awak tak ada darar pula. Hak tu dah boleh tulis Facebook, yang tu dah boleh tak gambar masyayikh, yang tu juga dah boleh tak gambar AWEX. Ramai. Tak ada S belakang. Dan dalam gambar tu, dalam handset tu jugalah boleh nak berhubung dengan orang yang haram. Hantar gambar lucah, tengok cerita lucah, tak, dan sebagainya. Tak? Daripada apa? Daripada handset juga. Baik, sekarang ni ada darar, ada darar. Baik ada baik, ya ada baik. Habis tu nak buat macam mana? Bakar handset. Haramkan handset seluruh dunia kerana fihi darar. Tak, darar dia macam, darar dia apa? Li ghairihi ka li zati. Dan kalau pakai handset pula, duduk dekat dengan kita pada waktu tersebut, untuk kena kanser, boleh jadi tak kena kanser? Dengan dia punya apa ni, gelombang dia. Boleh jadi. Tambah waktu tengah cas, kita pakai tengah duk cas, lagi gelombang dia lagi kuat. Berbanding tidak cas. Dan tu darar tu akan boleh jadi kanser juga. Bisa okok jadi kanser. Ini pun jadi kanser. Habis tu bakar kali dengan handset kali. Bisa. Tak, semua ada darar. Cuma dararnya yang mana satu? Li ghairi, li dhati, tak li ghairi. Darar li ghairi yang tu bukan dalam perbincangan darar yuzal. Yang tu perbincangan. Atau apa-apa saja yang lebih daripada hadnya, maka pada waktu tersebut itu yang akan diletakkan hukum padanya haram dan sebagainya yang kita sebut. Itu macam ucapan kita, lebih daripada had dia. Nah, itu kata ulama dibahagikan. Kalau ucapan ni memang sangat buruk, maksudnya buruknya mutahaqqik. Ucapan tadi memang akan berlaku benda yang tidak baik, maka hukumnya haram cakap pada waktu tersebut. Diam wajib pada waktu itu. Kalau kalam yang nak ucapkan tadi adalah sangat baik, maka pada waktu tersebut kena ucap kalau sampai pada waktu. Kena cakap dan juga kena sampaikan kalau sampai pada waktunya. Cuma kena perhati pula kepada hati dan juga orang, perasaan orang yang bercakap tersebut. Kena jaga dan jangan sampai dia datang perasaan yang tidak baik pada waktu tersebut. Dia yang ucapan dia yang terbaik, ucapan yang elok, itu akan jadi masalah pada bab lain lah. Itu pada bab masalah riak dan juga perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Tamam. Kemudian fa innal kalama
kasahmi fala budda min taqwimihi bitta'ammul. Karena kalam ini adalah seperti sahm, seperti anak panah. Itu perlu perhatikan dulu sebelum qabla rami hatta yakuna musibah, saya kena pada tempatnya. Dia kalam ni macam dengan anak panah. Sekali keluar dia tucuk dia tak akan patah balik lah. Dan kemudian dia kalau pergi silap pada tempat dia, maka tak kena pada tujuan. Jadi itu adalah misal ataupun tashbih yang sangat cantik yang diletakkan oleh Syekh, fa innal kalam kasahmi. Itu kena cakap dan juga kena ta'ammul sebelum bercakap. Tamam. Kemudian waqala fi usulil fiqh. Kata mutarjim apa dia? Kata Syekh Ahmad, kata setengah ulama di dalam usul fiqh kata setengah ulama dalam usul fiqh. Dalam usul fiqh ni maksudkan ni apa dia? Usul fiqh ni maksudnya kitab usul fiqh. Nama kitab tu usul fiqh. Ini bukan dalam, kata ulama dalam kitab usul fiqh. Jadi kitab tu nama dia usul fiqh. Sebab tu dalam kasyidah diletak kurungan. Wa qala fi, dalam kurungan usulil fiqh. Itu nama kitab. Dalam kitab ni lagi jelas. Dan kitab yang cetakan Utsmani, wa fi kitab usulil fiqh. Hada aslun kabirun. Katanya hada aslun kabir wa huwa an yakuna kalamul faqih al-munadhir bit-ta'ammul. Qila ra'sul 'aqli an yakuna al-kalamu bit-tathabbut wat-ta'ammul. Dia aslun kabir wa huwa tafsir hada ay al-mushar ilayhi bihi. Yani hada huwa tadinya apa dia? Hada aslun kabir. Ini yang besar, itu apa dia? At-ta'ammul tersebut. Kalau itu kalam al-faqih, kalam para ulama yang faqih, ay alim bil fiqh. Biasanya al-faqih kalau dalam usul dimaksudkan dengan faqih hakiki adalah al-mujtahid. Ini mujtahid mutlak. Kalau faqih. Itu juga mufti. Sebut mufti maknanya ada mujtahid mutlak. Lepas tu kalau dalam kitab usul fiqh perbincangan berkenaan dengan al-mufti wal mustafti, mufti yang dimaksudkan situ adalah mujtahid, iaitu orang yang mengambil terus istinbat daripada hukum, daripada usul fiqh, daripada masdarnya. Iaitu sebab tu kalau kita mengaji dalam usul fiqh, ta'rif bagi usul fiqh apa dia? Ada belakang hal al-mustafid. Hal al-mustafid, apa dia mustafid tadi? Mufti. Siapa mufti tersebut? Mujtahid. Bukan mufti seperti yang ada sekarang. Mufti sekarang adalah naqilul madhab atau naqilul fatwa, hanya menakalkan fatwa daripada ulama. Ini bukan badlul juhdi daripada masdar terus. Tengok kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, kemudian dikeluarkan. Dan kebanyakannya adalah naqilul fatwa sahaja. Bukannya mujtahid mutlak seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan juga para mujtahid mutlak yang Imam Ahmad. Terus qila, sebab tu katanya ra'su hada aslun kabirun wa huwa an yakuna kalamul faqih al-munadhir bit-ta'ammul. Al-faqih al-munadhir bit-ta'ammul. Jadi ini asas azim. Ini adalah asas yang agung. La yanhadim ma bunya alaihi. Maksud ini adalah asas yang paling agung kepada para mufti atau para faqih adalah apa dia? At-ta'ammul. Sebab itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya kepada beliau tentang apakah dosa yang paling besar dalam Al-Quran. Apa dia benda yang paling besar sekali dosa selepas syirik? Sebab bila Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu satu hari waktu ketika sedang duduk dalam majlis, ini disebut oleh Al-Imam Alusi dalam tafsir Alusi. Tengah dia duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki tua, dan Imam Syafi'i waktu itu sedang menunjurkan kaki. Datang lelaki tua tersebut, maka Imam Syafi'i membetulkan duduk beliau. Jadi kata Al-Imam Al-Muzani, kata Imam Rabi', kata Imam Rabi' pada waktu tersebut, ketika saya melihat Imam Syafi'i betulkan kedudukan tersebut, saya tahu kata yang datang ni bukan orang biasa.
Dan Imam Syafi'i menghormati orang tersebut. Bila duduk, lelaki itu datang dan duduk dan kemudian tanya kepada Imam Syafi'i. Dia kata, saya tanya kepada, apa dosa yang paling besar? Syirku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian Imam Syafi'i diam. Dia kata dia, saya nak kamu cari kata semua. 3 hari lagi saya akan datang. Kalau kamu boleh jawab, teruskan mengajar. Kalau kamu tak boleh jawab, i'tazil nas. Tak payah mengajar. Duduk kat rumah. Dia. Maksudnya ni bukan orang biasa ni. Dan 3 hari setelah tu, waktu yang dijanjikan, ini baina zuhur wal asr. Kata Rabi' ataupun Muzani, saya tak pasti mana satu ni, lupa. Keluar Imam Syafi'i pada waktu tersebut dalam keadaan wajah Imam Syafi'i pucat lesi. Pucat. Maksudnya ni benda besar ni ada imtihan. Hari ni ada imtihan selepas 3 hari. Hasil natijah imtihan tersebut tak boleh mengajar. Soalan senang je. Apa dia yang selepas syirik billah. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Muhammad. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu setelah tu datang ke majlis. Bila duduk, lelaki itu pun datang. Datang, lelaki itu tanya, baik, ada jawapan yang saya tanya? Ya. La, saya silap. Bukan tanya tentang syirik. Bukan dia. Saya bertanya. Dia tanya, apa dia hukum, dari mana kamu ambil hukum? Dari mana kamu ambil hukum, daripada mana? Daripada kitabullah. Lagi sunnatul Rasulillah. Lagi al-ijma'. Baik, dari mana datangnya ijma'? Dari mana datang dalil kata ijma' adalah masdar ambil hukum? Dan Syafi'i dia, apa dalil kamu ijma' adalah pengambilan hukum? Syafi'i dia, baru kata lelaki ni, 3 hari lagi saya akan datang. Kamu boleh jawab, kamu teruskan mengajar. Kamu tak boleh jawab, tazilid nas. Duduk di rumah, jangan mengajar. Tak boleh mengajar. 3 hari selepas tu Imam Syafi'i datang. Dan kemudian selepas 3 hari tu barulah ditanya soalan dia. Ada ayat tu dalam surah Al-An'am. Surah apa? Ayat surah Al-An'am. Ayat berkenaan dengan apa ni, kalau kata syiqaq dengan muslimin. Ada ayat. Siapa ingat? Wa man yushaqiqir rasul. Lagi? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ijma' daripada ayat ini dalilnya. Kata dia, kalau dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa man yushaqiqir rasul, kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, maka ini adalah perkara yang dicela oleh Allah Ta'ala. Yattabi' ghayra sabilil mu'minin, bermaksud di sini ittiba' sabilil mu'minin adalah suruhan Allah Ta'ala, dan sabilil mu'minin adalah ijma'. Kata Imam Syafi'i, ittiba' sabilil mu'minin ini adalah suruhan daripada Allah. Maka ijma' daripada ayat ini dalil. Maka kata lelaki tersebut, kamu boleh belajar. Itu dalilnya. Boleh belajar. Kata guru kami, kata beliau, saya yakin yang datang tadi adalah malaikatullah, malaikat Allah Ta'ala yang datang kepada Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i takut semua. Kerana esok yang dia punya mumtahin dia, merokit yang akan esok imtihan esok adalah malaikatullah. Malaikat tu yang tanya soalan. Kalau malaikat kata tak boleh, macam hadza min Allah Ta'ala yang kata tak, kamu tak boleh banyak. Lepas tu Imam Syafi'i takut. Waktu saya Dr. Said Ismail, doktor di Kuliah Usuluddin Tafsir, Dr. Said Ismail sebut dalam kelas, dalam ucapan beliau, dia kata apa? Saya yakin ini adalah malaikat Allah Ta'ala. Kerana itu Imam Syafi'i sangat takut pada waktu itu, sangat gementar, kerana nak menunggu ucapan daripada orang tersebut yang datang dalam bentuk manusia. Tamam. Jadi sebab tu kalam para ulama ni dengan ta'ammul. Imam Syafi'i kata beliau, tasaffahtul Quran 3 ayyam. 3 hari aku buka Al-Quran. 3 ayyam. 3 hari saya buka Quran. Dan ada sebagian ulama mengatakan 3 hari tersebut, sehari 1 kali, 2 kali, 3 kali buka Quran.
Ada satu lagi riwayat dikatakan bahawa Imam Syafi'i buka Al-Quran selama 3 hari tersebut sebanyak 30 kali. Maknanya dibaca Al-Quran pada awal sampai habis sebanyak 30 kali khatam. 30 kali khataman baru jumpa ayat tersebut. Maksudnya baru sedap dalam hati beliau bahawa inilah dalil ijma'. 30 kali. Bukan 30 kali Google. 30 kali buka Al-Quran. Ada yang sebut macam tu. Maksud sehari 10 kali khatam. Sehari 10 kali khatam. Ni kalau main pula hak puak jenis 10 kali khatam. Dia buka laju-laju kot. Buka laju-laju tengok. Tak ada. Oh. Imam Syafi'i kalau dia baca apa masalah Kalau 10 kali khatam pun masalah. Bukan masalah. Masa Imam Syafi'i. Bukan masalah yang duk kata. Duk komplain kata betul ke boleh khatam 2 kali Quran satu hari. Imam Syafi'i 2 kali khatam. Kalau sehari sekali khatam pun dah berapa belah jam dah. 2 kali maksud lebih pada sehari dah. Jadi takkan tak buat kerja lain. Tu hang buka Quran pun jarang. Lepas tu duk kira dengan masa Imam Syafi'i. Betul. Lepas tu buat ni tak ada sembang dengan dia. Dia tak boleh baca kitab apa dengan dia. Baca kitab apa semua nak komplain. Lepas tu tak dapat ilmu. Tu ada seorang lelaki datang kepada Syekh Ali Jumaah waktu Syekh mengajar di Masjid Azhar. Dia mula-mula datang tu, Syekh baca je i'tiraf dah. Ya. Dia baca-baca tu dia i'tiraf. Syekh baca i'tiraf. Syekh kata qali taskut. Nuskut awal. Diam, dengar dulu. Sampai waktu nanti tanya soalan. Syekh kata, lari dengar dulu. Nanti sampai waktu dia tanya soalan. Berapa lama selepas dia ikut kelas tersebut, akhirnya diam tu. Dia tanya, mana soalan? Dah, baru tahu banyak tak tahu. Lepas tu Syekh suruh diam. Lepas tu sukut awal pengajian. Bukan kita dilarang tanya soalan, tak, dilarang i'tiraf. Tanya soalan untuk kita dapat faedah berbeza dengan i'tiraf. Zaman sekarang zaman i'tiraf. Faham? Orang tak ada bagi tahu apa lagi, dia i'tiraf dah. Orang dah keluar dah pandangan ulama, dia i'tiraf. Dia tak tahu apa pun, tapi i'tiraf dulu. Bukan macam ni ke? Oi. Bukan macam ni ke ustaz? Sepatutnya kan macam ni. Beliau keluar pandangan. Jadi kita nak kata apa? Dia pergi ke hang. Ikut suka lah. Dia kena nak tanya lain, ustaz. Saya nak tanya boleh tak? Kalau pandangan macam ni, boleh terang dengan lebih lanjut. Sebab saya dengar macam ni, saya dengar macam ni. Ni tak dia i'tiraf tu. Soalkan kan dia pun juga alim sah. Kalau dia alim, dia takkan i'tiraf. Lepas tu seorang, dia akan cepat i'tiraf kalau dia tidak tahu apa yang orang tersebut tahu. Kalau dia tahu apa yang ada pada orang tersebut, dia takkan i'tiraf. Sebab tu, kalau banyaknya ilmu, qalla al-i'tiraf. Idza kasura al-'ilm, qalla al-i'tiraf. Banyaknya ilmu akan kurang i'tiraf. Banyak i'tiraf kerana kurangnya ilmu. Lawan dia yang tu. Kita kalau tengok apa satu benda kerja nak i'tiraf je, maksud kurang ilmu dah tu. Dia kalau kita tengok dengan nazar ta'ammul dan sebagainya, kalau kita lagi mengaji, kita akan tahu betul tak luas. Tamam? Terus qila ra'sul aqli an yakuna al-kalam bit-tasabbuti wat-ta'ammul. Ra'sul aqli maksud ra'sul aqli sini apa dia? Ma yakunu sababan la ziyadah wa baqa'ahu wa maqbulatihi. Tamam. Ay ma yakunu sababan la ziyadahu wa baqa'ahu wa maqbuliyatahu. An yakuna al-kalam bit-tathabbuti wa ta'ammul. Tamam. Seperti mana badan, kepala pada badan ni adalah sabab kepada apa dia? Linama'i wa baqa'i. Kalau kepala kita ni, ra'su al-badan, ini adalah sebab kepada kekalnya badan kita. Dan juga untuk qabul sesuatu dan sebagainya adalah dengan adanya kepala. Hilang kepala, maka tidak ada lagi sebab tersebut. Dan tentu juga al-aql. Ra'sul aql apa dia? At-ta'ammud, at-tasabbut fil kalam. Ta'ammud yang tasabbut fil kalam, ada ra'sul aql. Kalau tidak ta'ammud tersebut, maka kita macam cakap tapi tidak ada kepala.
Cakap saja, jangan hantu. Itu banyak jadi keypad warrior. Keyboard or keypad, ada keyboard warrior. Keypad mana tahu? Keypad mana tahu? Keypad handset. Nah, lah dia pakai handset kan. Keyboard warrior, keypad warrior pun tak apa. Sebab apa? Sebab kanan kepala putih. Tak ada akal sebenarnya. Tidak ada Rasul Akal lagi. Tak ada ta'amul, tak ada ta'anni lah. Mau bukan hitam. Orang dah tulis di atas, bawah tanya lagi. Orang dah komen punya banyak, dah jawab soalan, tanya lagi di bawah. Dia ni suka tulis komen, dia tak suka baca. Suka tu. Kalau orang dah jawab dah atas, dia komen lagi tanya. Ni kat mana? Atas tulis lah. Dia ni kena buat keluar tangan masuk handset, tumbuk dah. Ataupun ini laju cepat je. Jadi ni masa dah tengok. Perang apa semua, apa ni, nak sonok nak bagi jatuh negara orang. Kita menantikan kebangkitan rakyat Mesir. Ni apa ni? Ucapan apa ni? Cerdik kan ni? Kamu sonok negara orang jatuh. Kamu sonok kalau orang buat benda yang tak elok di tempat tersebut. Kamu sonok tengok ni orang senegara dengan kamu ni dihalang daripada pengajian. Tak ada tasahul dalam untuk kita nak tasahul. Ada dalam apa? Mudah dalam nak pergi ke tempat pengajian, bertemu dengan para guru. Kamu sonok macam tu. Kalau kata dalam keadaan yang pelik dan susah, sonok. Orang yang jiwa macam ni orang masalah. Kadang-kadang cakap ni dia tak ada apa waktu berlaku mana nak sebut lagi bahaya. Tu berlaku kebangkitan tu. Dia tak ada. Saya ada waktu tu di sini. Ada. Kita ada kat sini. Siapa yang ada waktu tu? 2009-2010 tak silap. Saya waktu baru kahwin, duduk di Hayu Sabit. Kami duduk di Hayu Sabit, dekat dengan rumah Kelantan. Saya duduk kat situ. Rumah 3 atas, 3 4. Hari berlaku tu, nak keluar pun tak boleh ni. Saya baik ada makanan di rumah. Saya naik motor nak pergi ambil duit sebab takut dah. Tahu daripada sebut kata akan berlaku tuan-tuan. Nak saya ambil duit tu tahan ni, pakai parang apa semua pakai tahan. Tak tahan ni orang baik-baik lah. Pegang parang ni. Ini Mautinin lah. Kata nak pergi mana? Saya nak pergi ambil duit di HSBC. Tak boleh. Jangan. Keluar lagi bahaya. Orang jahat ramai. Balik dia kata. Balik rumah. Kata duit tak ada nak makan apa? Makanlah apa yang tu. Kata balik dekat Exit Arab tu. Tu dekat Volvo tu. Kata balik. Pergi ke rumah. Rumah saya tu masuk ke rumah Kelantan. Orang masuk rumah Kelantan tu. Daripada Volvo tu masuk rumah Kelantan. Orang pertama. Tu rumah saya dekat situ. Tengok setiap hari kereta kebai. Kemudian orang ramai depan rumah pegang kayu dengan senapang dengan parang. Ada pistol waktu semua bawa keluar pistol. Ada kan orang saya ada yang ada pistol di rumah tu. Bawa keluar pistol tu semua. Sebab orang jahat terlepas katanya daripada penjara. Suka macam tu. Suka kita dalam keadaan tak senang pada waktu itu. Ini orang gila ya yang boleh tulis macam ni. Hang duduk di Malaysia, hang tulis macam tu senang. Kemudian hang nak biar kami kat sini buat tak tahu. Dia nak cali balik. Kami nak cali je. Isteri saya waktu tu mengandung, naik cali daripada Cairo ke Jeddah. Sebuah Sadi tu. Cali tu hak yang Optimus Prime naik tu. Payah, cerita hal lain payah. Cerita Optimus Prime pun senang. Optimus Prime dia tolak tengah laut. Saya jatuh. Apa kan? Ada buka belakang. Alah, cerita gorila apa semua tu, Rampage. Hak yang duduk dalam, bawa barang-barang tu cali. Mana ada kerusi, TV tak ada. Mana boleh pilih video, movie. Duduk dalam tu. Sempit. Hak yang perempuan dia bagi dah duduk atas tu jaring tu. Jaring tempat askar kidok. Duduk atas jaring ni. Dengan bergegak. Dengan dia rendah kan cali, tak boleh terbang tinggi, terbang rendah. Dia kan terbang macam Boeing. Rendah. Tapi sampailah ke mana tu, ke Jeddah. Duduk macam pelarian. Walaupun makan tiap-tiap hari Al-Baik. Sebab orang Saudi kan kaya-kaya. Kita duduk di situ ramai tu, dia pun main hantar Al-Baik. Jangan tu harap nak makan Al-Baik waktu tu. Dia dah tahu, boleh dapat Al-Baik ke lagi tu. Kalau sampai Jeddah. Kalau tak sampai Jeddah. Kalau sampai haram Jeddah. Kita heran orang-orang yang dia ada penyakit dalam hati.
Kena perjuangan. Jangan pelakor. Jangan hamil turun sini lah. Tu macam hak yang duk sebarkan semangat tu. Dia duduk di mana? Abang Long tu. No? Mak Ali tu. Duduk mana dia? Konyol? Duduk Sepanyol. Dia sedap di Sepanyol. Lalu jalan ke Sevilla, pergi ke apa ni? Alhambra. Duduk di Sepanyol. Sembang terah ni kat orang Mesir makan tak cukup. Hak yang naik tu semua bangang semua tu. Tak naik tu semua bangang semua. Bukan kita takyid dengan apa yang ada sekarang, tidak. Yang penting sekarang ni keamanan tu. Keamanan tak boleh dibeli. Libya sampai lah dalam keadaan tak elok. Orang Libya sendiri nak balik Muammar Gaddafi. Iraq sampai lah tak aman. Dia pun nak balik apa ni, nama apa? Saddam Hussein. Dia nak balik naik tu. Orang Mesir nak balik tu. Semua kita kami nak balik adu. Walaupun pada waktu tu duit macam ni baru dia beritahu. Niat naik balik ni, semua niat ni baru keluar dari rahim mak dia. Bodoh semua. Tak tahu apa. Sonok ni fulus. Dan hak cakap di Sepanyol tu sudah heran. Seorang dia yang cakap tu. Dia orang gelak sebenarnya. Orang gelak tak ada apa pun, alhamdulillah. Orang Mesir pun tak tahu. Orang Mesir pun dah cerdik. Habis tu Ustaz nak setuju lah dengan kejatuhan tu. Benda dah berlaku lah bodoh. Habis tu nak buat macam mana ni? Nak ulang balik? Back to the future. Masuk cerita tu lah. Mana arita. Benda dah berlaku dah sekarang ni. Jangan duk bincang benda yang dah berlaku. Selesai dah. Kita nak buat apa ni? Ni. Hak duk ada sekarang ni. Kita nak buat apa ni? Tak faham? Dah dia nak suruh patah balik. Dia orang suruh patah balik. Ni orang ni. Otak dia ni mungkin wire tak pernah bersambung elok. Tu orang suruh mengaji. Orang suruh mengaji. Kalau jadi dekat tempat kita macam tu, kita seronok. La tatamannu liqa' al-adu. Jangan berharap dengan nak bertemu dengan musuh. Jangan berharap nak bertemu musuh. Lebih baik dalam keadaan aman ni, alhamdulillah. Kita bukan takut, tapi kita mengikuti arahan Nabi SAW. Nabi itu jangan cari musuh. Kan? Itu kan arahan Nabi juga tu. Kita kata, itu penakut lah ni. Bukan takut, ikut arahan Rasul. Tapi kalau datang musuh tersebut, jangan lari. Itu juga arahan Rasul. Kalau datang musuh, jangan lari. Ini datang Rasul jadi hilang datang Rasul. Datang musuh, hilang telur. Kami geng. Itu bukan sikap pendekar. Walaupun tak mengaji silat, tapi kena ada jiwa pendekar. Tidak, faham? Lepas tu tutup guru ni kadang tak dah nak mengaji silat ni. Dia zikir ni. Nanti demai diri ni insya-Allah. Zikir nanti dia minta. Tuhan gerak ya Allah. Kali gerak tu kalah idham. Ada lompat tiap hari. Ada buat berlatih di demak tiap hari tu kan. Tak ada. Dia lompat terus naik atas bumbu, lari terus. Lompat naik kapal terbang, lepas. Qal qail terus. Sikit lagi baca ayat ni macam tak baca jawarah ni. Qal qail. Qala qail. Saja ada masuk bab tu. Lepas tu jangan sibuk sangat dengan urusan tersebut. Sibuk dengan urusan kita sekarang mengaji. Dan doakan moga Allah Ta'ala jaga negara Mesir. Moga Allah Ta'ala jaga para ulama-nya. Moga Allah Ta'ala jaga Al-Azhar Al-Syarif. Moga Allah Ta'ala jaga para penuntut ilmu. Dan jaga para pencinta. Dan juga bagi kebaikan dan juga hidayah kepada pembenci. Dan juga orang yang ingin melihat negara ini jadi dalam keadaan tidak aman. Al-mu'min kal jasadil wahid. Seorang mukmin ini seperti jasad yang satu. Kita dan sekarang ni dunia yang baru ni kal qaryatil wahidah. Dunia baru ni seperti kampung yang satu. Seperti mana kita sayang negara kita, kita kena sayang juga negara umat Islam kita yang lain. Negara umat Islam yang lain, yang ramai umat Islam itu kena jaga, sayang juga negara semua macam negara kita. Kita ambil ilmu di sini. Ini macam negara kita sebenarnya. Sebab tu para ulama hatta nak menunjurkan kaki tempat negara dia duduk tu pun, dia mengaji pun dia tak akan duduk. Kan dalam kitab Ta'lim Muta'alim.
Ada 2 orang lelaki yang balik daripada satu negara tempat pengajian. Kemudian ulama tengok balik, kenapa seorang jadi, seorang lagi tak jadi? Allah jamil betul ya. Misal ni Imam Zarnuji sebut ratus tahun dulu kan berlaku. Ada orang yang dia ta'zimkan negara tempat dia belajar, maka Allah muliakan dia. Dan ada orang yang dia hina tempat dia belajar. Lelaki tersebut katanya setiap kali belajar akan menghadap ke arah kiblat dan juga menghadap ke arah negara yang dia belajar. Maka Allah muliakan dia di negeri dia ketika dia pulang. Manakala seorang lagi pula, kenapa dia tidak jadi seperti lelaki tersebut yang jadi mulia tersebut, dimuliakan negeri? Asalnya balik daripada tempat yang sama. Mana yang pertama, dia tidak menjaga adab ketika belajar. Ketika mutalaah, dia tidak jaga adab. Yang pertama, dia tidak menghadap kiblat. Yang kedua, tidak menghadap ke arah negeri tempat dia belajar. Nampak? Hanya kerana tidak ta'zim tempat dia belajar saja menyebabkan Allah Ta'ala tarik daripadanya nikmat, dimuliakan. Dan itu kita nampak sekarang. Belajar di sini, tapi seronok kalau negara ni jadi hancur atas nama lain, atas nama ni dicantikkanlah nama tu. Cantikkan nama perjuangan, mengangkat orang yang dizalimi. Dia tak tahu kata rakyat Mesir ni dah terzalim ramai dah, banyak kali dah. Kalau kata naik pula yang jadi pula benda tak elok, siapa dia pula naik di depan? Kalau keamanan tadi tak dijaga. Orang Mesir kata kami nak dua. Kami tak bersama dengan siapa-siapa pun. Kami bersama dengan keamanan nak Quraisy. Dan keamanan tak boleh dibeli. Bila berlaku hak yang kali pertama berlaku tadi, baru mereka tahu keamanan tak boleh dibeli. Pernah berlaku dah sebelum ni. Penggulingan Raja Farouk pada waktu dulu pun dah daripada tengok dah macam mana berlaku pada Mesir. Dan takkan jadi lebih baik, dia akan jadi lebih fasad lagi. Kalau mereka kata dengan kejatuhan akan naik pula, nanti harga barang akan turun, dah mustahil. Akan makin naik lagi lepas ni, akan makin lagi teruk. Lepas tu bukan kita tak ambil tahu tentang politik, tidak. Ni kita ambil tahu tentang politik ni. Maksudnya kita tak, bukan tak ambil tahu tu, maksudnya kita ambil tahu, maksudnya kita kena bersama dengan satu pihak, barulah kita dikira ambil tahu. Kita ambil tahu dengan cara kita berdoa, semoga Allah Ta'ala jaga negara tersebut, semoga Allah Ta'ala jaga negara kita daripada benda yang tidak baik dan sebagainya. Tu kita doa, doa yang baik-baik, insya Allah Ta'ala akan bagi yang baik. Yang tu yang masyayikh ajar, dan tu yang kami akan ajar. Dan Alhamdulillah, orang yang datang ke Ruwak Jawi, yang duduk dengan para masyayikh dan sebagainya, tak ada perkataan-perkataan dari keluar daripada mulut. Tak ada perkataan yang suka negara orang lain jatuh. Tak ada perkataan yang keluar daripada mulut mereka suka tengok ada berlakunya pembunuhan, dan mereka tak akan mau benda lain macam tu. Kenapa? Kerana al-akhlaq mutasarriqah. Kerana akhlak ni dia akan mencuri. Kawan dengan orang yang macam ni, dia akan tercuri akhlak. Kawan dengan orang yang ada rahmat dengan umat, kita akan bersifat rahmat dengan umat. Kita kawan dengan orang yang dia tak ada rahmat dengan umat, dalam hati dia saja, keinginan dia saja. Orang macam ni akan merosakkan umat. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala jaga kita dengan teman-teman kita. Amin. Qala qail, terus baca sikit lagi. Qala qailu syi'ran usika fi nazmi al-kalam bi khamsatin in kunta lil musi syafiqi muti'an tughfilan sabab al-kalam wa waqtahu wal kayfa wal kama wal makana jami'an. Kata ulama, aku wasiatkan akan dikau pada aturan perkataan itu dengan 5 perkara. Jika ada engkau itu bagi orang yang berwasiat yang kasih sayang itu ditaatkan. Jangan engkau lupakan sebab perkataannya dan waktunya, dan cara perkataannya dan banyaknya dan tempatnya sekaliannya. Tamam. Cuba tengok ni perkataan yang ni jadikan panduan. Kalam ni pendek dan syair ni pendek saja, tapi jadikan ni sebagai panduan kita nak cakap. Usika fi nazmil kalami bi khamsatin in kunta lil musi syafiqi muti'a. Jadi kalau kamu taat kepada yang memberi wasiat tersebut. Pemberi wasiat ni adalah pemberi wasiat yang syafiq, yang rasa ambil berat tentang ataupun yang bersifat rahmat kepada orang yang dia nak bagi wasiat. Jadi ambil perhatian kata. La tughfilan sababal kalami wa waqtahu. Yang pertama apa dia? Jangan kamu abaikan tentang sababul kalam. Ini yang pertama. 5 perkara kan. Perkara yang pertama apa dia? Sabab kalam kita. Apa sebab kita ucap tersebut? Kerana kalam tanpa sebab. Dan juga
kalau kata diucapkan dengan keadaan tidak ada gharad yang tertentu, maka ni dalil kepada khiffah aql mutakallim. Ni watak yang orang cakap ni tak betul. Bercakap sebab apa? Takkan cakap tak ada tujuan. Innamal a'malu binniyat. Wa waqtahu. Yang kedua, tengok waktu bercakap. Kata kita bukan tuntut untuk bercakap dalam semua benda. Kita tengok pada siapa kita bercakap, apa sebab kita bercakap, waktu bila kita bercakap. Sebab bukan semua waktu sesuai untuk kita bercakap. Wa waqtahu, iaitu waktu yang munasabah untuk kita bercakap tersebut. Kerana kadang-kadang bercakap pada bukan waktunya boleh jadi haram. Dan boleh jadi makruh pada waktu ni. Contoh bercakap waktu tengah semayang, haram. Lepas tu bercakap tengah waktu khutbah, boleh jadi terputus pahala tadi. Boleh jadi hukumnya makruh pada waktu tersebut. Cakap waktu ketika iqamat dengan azan, makruh. Tu kata Syekh Hamzah Yusuf rahimahullah. Kata beliau, saya heran, dia kata, ada orang waktu ketika dengarnya lagu lagu Negaraku, dia boleh diam, berdiri lagi. Tapi bila dengar azan, boleh bercakap. Dengan azan bercakap, dengan lagu Negaraku, dia boleh diam. Ini syiar agama Allah Ta'ala. Dan juga ada kalam yang waktu ketika bercakap tu makruh. Tengah berak bercakap, tengah berak bercakap, tengah berak angkat telefon. Ada kerja. Saya lagi tadi tengah buat kerja. Tu sebab kalam. Dan juga waktu kalam. Wal kaif. Kaif apa dia? Wasful kalam. Sifat kalam yang kita nak ucap tersebut. Kita nak cakap dengan cara rendah ke, lembut ke, kasar ke, nak cakap baik ke, cakap yang tak baik ke. Kaif, cara ucapan kita tersebut. Kita nak jaga dulu. Ini semua tempat jakah semua tak kenal lah. Lepas tu masyayikh ajar tempat kita waktu kaif. Maksudnya kita nak ardul kalam kita. Khutbah cara dia lain. Cara kita nak berucap di depan orang dengan waktu berdiri beza dengan duduk. Forum lain cara. Mengajar kitab lain. Dah tak sama. Dia mengajak kitab. Khutbah pun mengajak kitab. Tengok khutbah Jumaat mengajak kitab ni. Tengok khutbah ni qala al-musannifu. Tengok khutbah qala al-musannifu apa? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Khutbah tu macam kitab ni. Tak, khutbah pun macam kitab. Tak kena. Bukan tempat dia pada waktu tersebut. Benar, khutbah bukan waktu dia untuk kita nak tentukan waktu kalam. Bukan boleh panjang ucapan macam kita tengah mengajak 2 jam pun mengajak. Kamu nak panjang silakan. Tapi kalau khutbah qal wa dal, sedikit tapi bagi panduan. Sikit 20 minit ucapan. Jangan panjang-panjang. Kena berlatih. Khutbah pendek-pendek ni. Yang syok sangat cakap. Kita syok cakap ni, kita seorang tu syok. Sebab kita tak rasa kita cakap best. Ada orang kat bawah tu. Tambah-tambah hak kat bawah, hak tu dengar tu juga pemidato. Dia pun pemidato juga, duduk bawah. Duduk tengok kita cakap tu orang, dia dengar kita ni macam kita pun tak kenal orang. Dia mungkin kah pemenang pemidato hak peringkat dunia ke apa, mana kita tak tahu. Dia duduk bawah tengok, macam bodoh. Cakap orang isi pun tak ada, hantam rata. 20 minit cakap. Kena berlatih. Kena tengok jam. Kena usaha untuk cakap benda yang ada isi yang lengkap selama 20 minit. Sampai maksudnya. Kalau forum lain pula. Soalan macam mana nak sampaikan kepada audien. Semua ada cara dia. Kaif. Mengajak jakah. Forum jakah. Khutbah tak dengar suara tu. Lagi jakah teruk. Nabi waktu khutbah seperti panglima perang. Ada waktu dia. Tengok keadaan. Welcome. Ini miqdar kalam kita. Tadi termasuk kam. Kam tu bukan waktu. Waktu tadi, waktu yang sesuai cakap tu menjedak. Kam tu baru kena miqdar kalam kita. Banyak mana kita nak cakap. Kemudian wal makan.
dan juga tempat. Wal makana jami'a, tempat dia pula di mana? Pada waktu kita bercakap tersebut. Dengan siapa kita bercakap? Kita bercakap dalam masjid, kita bercakap dekat tandas, kita bercakap depan mak ayah kita, kita bercakap dengan kawan kita. Semua perkara ni kalau diraikan, insya-Allah akan jadi khair. Sekarang kita bercakap dengan siapa sekarang? Saya bercakap dengan guru saya. Bercakap dengan guru, macam mana saya nak cakap dengan guru? Saya nak cakap macam saya cakap dengan kawan saya. Antar sihat je. Masya-Allah, antar sihat. Antar. Antar ni kau terjemah boleh menjadi banyak. Kamu, hang, nah, boleh jadi. Sebab tu dalam bahasa sekarang ni tak diguna lagi antar. Kalau kita cakap dengan guru kita, kita akan cakap antum. Antum sihat? Antum betul. Jangan cakap antar dengan guru. Dan jangan cakap ana dengan guru kita. Ana alhamdulillah. Ustaz doalah kat ana. Dia kalau ana ni dengan kawan dia, tak apa. Dengan guru dia nampak kalau guna ana. Kecuali guru kita tu Arab. Buat macam mana? Guru kita tu memang orang Arab. Dah ada ana ya ada. Ada perkataan lain? Ada. Lain pada ana. Saya, tiba-tiba saya. Tanpa pula saya. Dia ada ana dia. Jadi penggunaan ana tadi tak ada masalah kalau dalam bahasa Arab. Kalau kita bercakap Arab dengan guru kita dan dia bercakap Arab, khair ana. Kalau dalam bahasa Melayu, kita ada saya. Guna saya. Jangan guna saya, jangan guna ana. Guna saya. Hantar mesej dekat guru kita. Guna saya. Ustaz sihat? Ustaz doakan saya ya. Doakan saya. Ustaz doakan ana. Ana nak balik esok ni. Entah balik lagi. Mau. Nak balik. Mungkin dia silap hantar. Lepas tu kita kadang-kadang dengan belajar kita akan dapat adab tersebut. Kalau kita tak belajar, kita nak ambil mana perkara tersebut? Kita rasa betul kita cakap. Betul tak? Janganlah saya biasa, ana biasa lah. Cakap ana dengan anta biasa. Rasulullah dengan sahabat bercakap ana anta. Oi. Ini dalil ghabawah. Ini dalil bodoh. Hang tak baca ke yang apa ni Al-Imam Zarruq tu ni? Imam Zarruq kata para sahabat kadang-kadang mereka bercakap ni kalau ucapan tidak disebut kepada guru mereka. Contoh seperti sebahagian pengarang. Mereka menulis dengan ucapan itu qala Syafi'i, tidak tulis qala al-Imam al-Azim Syekhul A'immah kata Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kadang-kadang para ulama tulis qala Syafi'i. Kenapa? Kerana lima'rifati. Kalau ma'ruf Imam Syafi'i tanpa disebutkan martabat dia pun dah diketahui martabat dia. Itu sebahagian ulama kalau tengok dalam kitab mereka tulis qala fulan tanpa sebut nama guru. Tanpa sebut qala syekhuna. Kadang-kadang kita jumpa dalam kitab. Tengok dalam kitab sebahagian para ulama tu qala al-Khalil. Khalil daman ni. Zakarahu al-Khalil ibn Ahmad. Masya-Allah, ada sadiq. Ada sadiq. Atau tilmidu. Sadiquka yang bijiwarika fil dars. Duduk kelas sekali. Sebelah. Khalil bin Ahmad. La, kata Imam Zarruq tak disebutkan pangkat daripada sebut kerana dia ma'ruf. Ini Khalil ni masya-Allah tabarakallah. Itu adalah ma'ruf pada zaman tersebut, pada penulisan pada waktu tersebut. Sekarang zaman kurangnya adab. Waktu kitab kita kalau tulis kena tulis al-imam. Mana mengikut pada zamannya. Waktu kitab kalau kita tulis kitab sampai kepada nama para sahabat tak akan tinggal Sayyiduna. Dalam hadis tak ada Sayyidina Ustaz. Dalam hadis kerana macam tu yang masuk oleh Imam Zarruq. Yang dimasukkan Imam Zarruq tadi maksudnya mereka ni ma'ruf, tanpa disebutkan pangkat pun mereka telah tinggi di sisi Allah. Tak perlu diperkenalkan lagi, dah terkenal dah. Itu maksud dia, faham? Tapi sekarang perlu, boleh kita buat macam tu. Kita belajar dengan seorang guru. Kamu belajar dengan saya tuan-tuan. Nanti bagi tahu kat orang kampung. Telah kata guru saya Nazrul tu. Tanpa sebut ustaz. Mana sebutlah ustaz sikit. Sebutlah ustaz sikit kat depan. Dah tak sebut. Nazrul bin Abdul Nasir. Muhammad Nazrul. Muhammad Nazrul tu saya mengaji dengan dia dulu ni. Lepas tu orang tanya, "Woi, sebut nama ya." Ada kan? Apa ni para sahabat kan an Abi Hurairah ya. Mana ada an Syekh Abi Hurairah, an Syekhina Abi Hurairah. Oh, tapak kaki bodoh.
Mereka tak sebut tadi kerana pada waktu tersebut tak disebutkan pangkat pada waktu tersebut pun mereka datang ihtiram dalam hati mereka lebih daripada itu lagi. Para sahabat bercakap dengan Rasulullah, ana, anta, tapi dalam hati mereka ta'zim. Perbuatan mereka melebihi daripada ucapan mereka. Faham? Kita cakap dengan tok guru kita anta, macam itulah kita. Bukanlah hati kita macam hati kita ta'zim dengan guru. Tak bercakap anta tu pun tak ada ta'zim. Kalau ada ta'zim takkan cakap anta. Sahabat cakap anta di mulut, tapi dalam hati mereka ta'zim kepada Nabi ni lebih daripada yang lain. Nabi para sahabat kata, kalau ada duri yang ada di tengah jalan, yang tahu Rasulullah akan lalu jalan tersebut, aku akan lalu dulu jalan tu. Aku akan pijak dulu duri tersebut. Itu jangan sama kita dengan sahabat Nabi SAW. Zaman berbeza, ucapan pun berbeza. Jadi jangan guna anta, jangan guna ana lagi dengan guru kita. Sebab tu saya bila datang ke sini, saya faham kenapa Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah cukup marah anak murid cakap ana dengan dia. Cukup marah. Nak tulis surat Arab kat dia boleh, ada lah perkataan ana dalam tu. Lepas tu dia tak marah. Bila tulis surat Melayu dekat dia, tulis ana dalam tu, dia koyak surat, lempak surat, marah. Ana apa ni? Ana ni aku, dia kata. Ana ni aku. Itu kalau dia kata ana pun saya kata. Tak, buat macam mana aku nak terjemah aku? Faham? Cakap dengan kawan ada waktu dia, cakap dengan teman dengan kita punya guru ada waktu. Cakap dengan kekasih kita ada ucapan dia. Kasih kita isteri kita. Ada abang, ada sayang, apa semua. Kena waktu dia. Cuba dengan isteri kita panggil, enti sihat? Bini pun jadi geli kan. Enti pula ni. Tapi cuba cakap bukan yang ada kaitan dengan kita. Kita tak kaitan dengan kita. Ustazah turun tangga tu, sayang sihat kan? Terkejut Ustazah tu. Astagfirullah. Syekh Urwa. Cabul. Jaga, tak kena tempat bahaya. Jangan buat silap. Ini penting ambil ni kalam ni. Tulis dalam Facebook. La tughfilan sabab al-kalami wa waqtahu wal kayfa wal kam. Wal kayfa wal kam wal makana jami'a. Wa yakuna mustafidan, sikit kita mampir. Banyak orang ni. Banyak ni. Sikit. يكون مستفيدا في جميع الأوقات والأحوال من جميع الأشخاص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. وقيل خذ ما صفى ودع ما كدر. Dan hendaklah ia menjadi faedah pada tiap-tiap waktu dan kelakuan daripada sekalian manusia. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadha. Maknanya bermula hukum harta orang yang mukmin yang hilang di mana juga yang dijumpainya nescaya diambilnya. Kata setengah orang, ambil olehmu barang yang bersih dan tinggalkan barang yang keruh. Kata Syekh, wa yakuna mustafidan fi jami'il ahwali wal awqat. Jami'il awqat dan jami'il ahwal. Jadi apa sahaja waktu dengan tahsin. Jadi jangan kurangkan, jangan habiskan masa kita dengan benda yang lain. Dengan tahsin. Wal ahwal, pada ketika mana sarra, darra, dalam keadaan kita hal siha, hal marad, dan ketika sakit sekali. Jangan diabaikan masa untuk tahsin. Itu saya takjub betul bila baca sirah Zatiyah Tuan Guru Haji Ahmad. Ini Tok Guru cerita. Saya dengar sendiri dengan cerita. Tok Guru pernah cerita dalam kelas. Tok Guru Jilah dia cerita, Tok Guru Jilah Lubuk Tapah. Allah yarhamah. Kata beliau, saya ni duduk di Mekah, dia kata berapa belah tahun. Saya ingat saya kata 2 kali je saya tak pergi kelas. 2 kali je saya tak pergi kelas. Setiap hari kelas, kecuali 2 hari. 2 hari itu sebab demam teruk sangat dia kata. Demam teruk saya tak pergi. Demam lekeh-lekeh dekat saya sakit gigi apa semua saya pergi. Kalau demam tu boleh berjalan lagi saya jalan. Kalau demam tak boleh bangkit baru tak pergi. Dia kata 2 kali tu je dia tak pergi. Nah, yang boleh kira waktu tak pergi kelas. Kita nak kira waktu tak pergi kelas tu jadi
2 kali saya pergi. Yang tak pergi tu taubat nak balik sebut takut menipu. Sepanjang berapa belas tahun duduk di Mesir ni, ada berapa kali je tak tahu nak sebut apa. Tak tahu berapa kali apa. Berapa kali tak pergi kelas. Betul ke ni? Cari waktu tak mau pergi kelas apa ada? Ada waktu pergi kelas, tak mau pergi kelas apa ada? Jadi cari alasan. Tunggu tak ada, 2 kali je tak pergi. Bayang? Macam mana? Ni himmah aliyah. Untuk Allah Ta'ala muliakan. Mereka Majid. Ni bukan duduk dalam madrasah. Kita tahu di Mekah macam mana. Mekah bukan duduk madrasah. Bukan duduk dalam asrama turun bawah, ada kelas di bawah. Nah, yang ni duduk di luar. Macam kita duduk di Mesir ni. Itu orang yang duduk di Mesir ni, bukan saya kata ke tempat lain lah, tapi kalau di Mesir ni lah, khususnya lah, yang biasa mengaji di Mesir ni, dia susah. Duduklah kat mana pun dia akan mengaji. Duduk di Mesir ni dia akan pergi mengaji. Duduklah kat mana pun dia akan pergi mengaji. Dia pergi Yaman dia mengaji. Dia pergi Syria dia mengaji. Dia pergi kat mana pun dia mengaji. Dulu kawan-kawan kita duduk Syria, mai ke Mesir tak mengaji. Tanya kenapa tak pergi mengaji? Masjid Azhar. Jauh dia orang. Jauh. Kami kat Syria tu masjid tepi rumah. Jalan kaki 2-3 tapak sampai masjid. Di masjid ada syekh mengajar. Dekat dia kata. Duduk di sini jauh. Minggir. Minggir. Batu orang yang duduk di Mesir, dia dah biasa susah. Duduklah kat mana? Dia biasa naik bah 80 talak. Dia biasa naik 24 jin. Dia akan biasa untuk pergi mengaji. Dia takkan rasa apa ni, biasa. Masjid Azhar, dekat tu. Betul orang nak masjid semua tempat dekat. Dia tak? Saya duduk kat Azhar. Saya tanya dulu masa mula-mula sampai, Maqam Imam Syafi'i kat mana? Maqam Syafi'i dekat ni je. Saya bayar masa tu 100 meter kan. Dekat Masjid Azhar. يمشي يعني حوالي 5 دقائق كده وصل 5 دقائق 5 minit lepas tu sejam. Jalan 5 minit sampai. Dekat قريب بالخطوة بس لا يحتاج إلى تاكسي ولا أتوبيس بالخطوة يمشي إن شاء الله وصل قريب. Saya bila tengok balik, gharib bukan kharib. Arab Mesir ni gharib tu. Semua tempat dia berjalan. Semua dekat. Daripada masjid Imam Syafi'i pula nak pergi ke makam Imam Ibn Athaillah. Gharib. Gharib lagi. Punya jauh nak jalan, lintah dengan jumpa dengan makbarah pula dengan perompak saja aku tu. Kata orang perempuan jangan pergi tu kalau kata kosong. Bahaya. Kena ada orang lelaki yang teman. Dengan pergi dengan majmuah, dengan pergi bahaya. Sebab tu perompak banyak. Apa kalau dah gelap, lagi dinasihati jangan lalu tempat. Kerana ramainya perompak. InsyaAllah berjiwar Imam Ibn Athaillah salamah dengan bimbang. Laisa fina sa'id, laisa fina syaqi. Tidak ada orang yang celaka Ustaz. Di sisi imam lah. Luar pada kawasan tu sikit. Kena baca doa banyak-banyak. Tamam? Jadi kena ambil manfaat sungguh dalam semua keadaan dan ahwal min jami'il ashqas. InsyaAllah min jami'il ashqas. Daripada siapa sahaja. Nah. Jadi tanpa kita melihat sama ada orang tu mulia ke, orang tu hina ke, anak kecil ke, orang tua besar kecil dan sebagainya. Lepas tu Syekh Abdul Huda Ya'qubi hafizahullah cerita dalam maktab beliau yang comel dalam satu muktamar. Syekh Abdul Huda bagi ucapan, kata Imam Malik radhiyallahu anhu masuk ke dalam Masjid Nabawi ba'da al-'asr. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi ba'da al-'asr. Dia masuk terus duduk. Ada seorang budak di sebelah budak tu kata kepada beliau, kata, "Qum ya Syekh, salli raka'atain." Bangun Syekh, main 2 rakaat tahiyatul masjid. Imam Malik buat apa pada sebut? Terus bangun sembahyang 2 rakaat. Dalam keadaan dia sendiri berpandangan solat 2 rakaat ba'dal asr, walaupun sebab dia mutaqaddim kan? Sebab dia dah berlaku, dan maksud sebab masuk masjid kan?
bagi dia tetap makruh. Dia, itu pandangan Syafi'i, dan dia mujtahid. Mujtahid mutlak. Al-Imam Malik ma'ruf. Walaupun macam tu, tetap juga dia melaksanakan apa yang dikatakan oleh budak tersebut. Nah, kenapa? Karena menghormati ilmu. Karena menghormati apa dia sebut? Menghormati apa? Syekh sebut. Bukan kita syekh. Ha? Ayat apa? Ayat apa? Betul ayat tu. Kerana beramal dengan ayat. Saya terlupa sebab bila dia bangun, kerana dia tidak, apa ni maksud, dia tak nak pandang kata ni budak. Dia tak sebut kata, ya walad, ana Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah, Syekh Syafi'i, Syekh Syuyukh. Yang hadis Nabi sebut, Nabi kita Muhammad SAW sebut dalam hadis, akan datang seorang lelaki alim daripada Madinah, yang mana orang akan berbondong datang ke Madinah untuk belajar ilmu daripada beliau. Siapa kata ulama tu? Imam Malik radhiyallahu anhu. Pun begitu, dia tak kata kepada budak tadi, ya walad uskut. Tak kata. Kerana apa? Kerana malu dengan Allah pada waktu tersebut. Takut dia tak beramal dengan bila Allah Ta'ala warka'u ma'raki'in, dalam ayat tadi. Rokoklah kamu semua orang. Bila disuruh rokok, irka' raka'atain. Bila disebut oleh budak tu macam tu, maka dia takut tak beramal dengan ayat warka'u ma'raki'in. Rokoklah kamu semua orang yang rokok. Kan Allah Ta'ala suruh rokok tu, budak tu suruh rokok. Jadi saya pun sembahyang 2 rakaat. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu waktu tengah berjalan, tiba-tiba nampak seorang budak kecil tengah berjalan juga. Budak tu pakai kasut kayu. Maka Imam Abu Hanifah kata, ya walad, intabih, yu'a, jaga elok, takut tergelincir nanti kaki kamu pakai kasut kayu. Budak tu ucap terima kasih banyak. Siapa kamu ni? Man anta? Zaman tu tak apalah. Maka kata Imam Abu Hanifah, ana Nu'man. Anta Imamul A'zam Abu Hanifah. Hadza kama qala. Qalahu an-nas wa ana lam aqulu. Orang yang sebut gelaran tu kepada aku, kata Imamul A'zam, kata budak tersebut, oh kamu Imamul A'zam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, kata tu orang yang sebut, bukan aku yang sebut gelaran-gelaran tu. Kata budak tu, jaga-jaga dengan gelaran kamu baik. Jangan sampai tergelincir kaki kamu dalam api neraka kerana bangga dengan gelaran tersebut. Menangis Imam Abu Hanifah. Kalau kita orang cap tu. Aku nasihat kasut je pun, yang main neraka ni pun saya. Nampak? Imam tak macam tu. Maksudnya akan mengambil apa ni, al-hikmah dhalatul mu'min, haitsu wajada fa huwa ahqqu biha. Dan ini hikmah ni keluar daripada mulut budak tersebut. Saya ambil walaupun ni daripada budak. Karena tak ada orang boleh nasihat pada waktu mereka. Oleh budak tu yang nasihat. Saya bila baca ada satu kitab, bagus kitab ni, Ma'an Nabi. So, kitab Ma'an Nabi yang saya ada post dalam Facebook saya tu, ada kitab ni. Tu novel tu, Ma'an Nabi. Dia bukan novel lah, dia macam adib yang dikarang oleh Adham Syarqawi tu. Tak tu masya-Allah, saya tak, penulis dia memang abqari tu lah. Cara macam mana dia istinbat daripada hadis, dan dia buat dalam bentuk yang mudah untuk orang baca. Beli kitab tu, cari Ma'an Nabi yang Adham Syarqawi tu dia penulis daripada Lubnan. Tadi kami silap cari. Dia Adham Syarqawi tu meninggal tahun 1921. Rupanya dia tu batal. Maksudnya abtal min abtal Misr, orang pejuang Mesir lah, tentera besar. Meninggal umur 25 tahun perang. Saya ingat dia lah, mula tulis dalam Facebook, kata, "Oi, ni rupanya ni orang panggil apa, novel turas ni." Rupanya ada curi hidup ni. Kalau tulis tu dia buat malu lah. Sila search. Ada Syarqawi ni masih hidup lagi, muda lagi orang, dia duduk di Lubnan. Dia orang Palestin tapi duduk di Lubnan kan. Lubnan. Kisah dia masya-Allah, comel tu Ma'an Nabi tu. Ma'an Nabi tu dia tulis ada satu bab ni yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia punya faedah yang dikeluarkan daripada situ, kenaan dengan seorang ni bila mana dia bertemu dengan kita kerana dia berharap dengan kita, maka tu sebenarnya adalah keuntungan kepada kita. Hadis ini daripada hadis
dia sebut daripada hadis seorang lelaki dalam hadis dalam sahih, seorang lelaki yang berhutang dengan seorang, kemudian dia berjanji kan. Dia kata manis syahid. Lelaki tersebut kata Allah, dia berhutang 1000 dinar. Kemudian kata tamam, kata raditu biha. Kemudian manil kafil, siapa akan jadi kafil nanti, maksud penjamin kepada ni, kepada hutang yang kamu hutang ni? Allah. Kata lelaki yang berhutang tu kata Allah sebagai penjamin. Maka kata dia raditu biha. Sampai kepada waktu yang nak disampaikan hutang tersebut. Ya, bagusnya Adham Syarqawi ni dia buat keluar hadis dulu, kehamilan. Hadis tu dia buat secara penuh. Kemudian dia buat dars awal, dars susani, dars tu yang comel. Ayat itu comel. Dia macam syarah hadis, tapi syarah yang reality. Itu yang sedap baca. Jadi lelaki tersebut bila mana dah sampai waktu nak disampaikan duit tadi, dia pergi ke laut untuk nak tengok kok ada orang yang boleh sampaikan ke negeri kawan tersebut yang dia berhutang tadi. Tak ada kapal yang lalu. Bila tak ada kapal lalu, tengok ada satu batang kayu, dikorek batang kayu tersebut, dia masukkan 1000 dinar, dia tutup balik. Kemudian dia kata, ya Allah, waktu ketika saya berjanji dulu untuk yang saya bayar, saya jadikan kamu sebagai saksi, dan saya janji kamu sebagai kafil. Maka ya Allah, sampaikanlah hutang saya ni kepada Tuhan. Dia pun tolak kayu tu sampai ke tempat tadi. Kebetulan kawan tu pun tunggu di tempat hari yang dijanjikan, yang kata akan sampai duit tadi. Dia pun tunggu tepi pantai juga. Tengok tak ada kapal lalu, nampak ada kayu. Tak apalah, dia kata mungkin kawan tu pun tak ada nak main kan, ataupun dia dah lupa kan. Ataupun apa, tak apalah, ada kayu, kan boleh kayu ni lah. Boleh kayu ni boleh jadi kayu api. Balik kerak-kerak belah, ada duit 1000 dinar. Dah ada surat lagi dalam tu yang tuju kepada dia. Nampak? Selepas berapa lama lepas tu, dalam hadis juga disebut lelaki ni pergi balik. Lelaki ni pergi balik ke negeri tu, bawa 1000 dinar lagi. Ulama kata ni orang yang betul-betul janji kerana Allah Ta'ala. Dia pergi bawa 1000 dinar. Itu dah bagi dah 1000 dinar. Ni bawa 1000 dinar, bawa apa pula? Takut tak sampai duit tu. Takut tenggelam tengah laut ke apa ke semua. Bawa pergi pula 1000 ni nak bayar betul punya. Sebab dia dah sampai sendiri. Anda ni nak menjelaskan balik je, sebab saya dah janji pada waktu ni, saya kena sampaikan juga pada waktu tu semua. Apa faedah daripada hadis tu? Faedah pada hadis tu, dia kata yang pertama apa dia? Antaranya lah, siapa yang berniat untuk sadat, maka Allah Ta'ala akan sadadahu. Dan cuba tengok dalam cerita ni, siapa yang berniat untuk nak membayar hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan pembayaran tersebut. Bayangkan, tidak ada kapal, batang kayu menjadi kapal. Tidak ada postman untuk menghantar, laut jadi postman. Allah Ta'ala akan jadikan akuan ni sebagai pembantu pada waktu tersebut untuk hantar. Baik, faedah apa lagi yang kita boleh ambil pada hadis tersebut? Kata dia, seorang bila mana berharap kepada kita, seperti mana seorang tadi datang, saya nak berhutang dengan kamu. Kawan tadi beri izin hutang pada waktu tersebut, dan kemudian bila berharap macam tu, kata dia, seorang bila dia datang pada kita, dia percaya kepada kita, dan orang yang bagi hutang pula percaya juga kepada yang si penghutang. Maka ni nikmat sebenarnya. Nikmat kalau kata orang percayai kita, dan juga nikmat ketika orang datang kepada kita, dan kemudian orang tuntut kepada kita, dan kemudian bila datang tadi, seolah kita ni jadikan wakil oleh Allah Ta'ala untuk memudahkan urusan dia pada urusan. Lepas kadang-kadang bila saya baca ni, kata, ya, kalau orang minta sedekah dekat kita, berapa banyak kita ramai-ramai orang dia minta kat kita. Dia kata, tak Ustaz, itu memang semua orang dia minta. Tak apa lah, yang penting kita lalu pada waktu tu, dan dia minta kat kita. Kalau dia minta kat kita pada waktu itu, kalau memang kita ada pada waktu itu, memang kita ada, kita sebut macam ni, maknanya macam kita buat macam akhir tak ada, atau buat tak ada. Dia lepas baca yang tu, walaupun kita dah mengaji hadis, kita dah mengaji macam-macam, tapi bila baca yang tu, baru kita nampak macam mana akhlaknya para solihin. Kenapa mereka tidak pernah tolak untuk bagi ketika orang minta, dan bagaimana akhlaknya Rasulullah ketika diminta tak pernah tolak. Kalau tak tolak pun bimaisu, bikalamil kalamil layyin, kalam jamil. Nabi kalau tak ada, Nabi akan bercakap dengan ucapan yang baik. Nabi akan doakan dia, Nabi akan ucap ucapan yang baik.
Kau tak tahu? Tak. Mereka ucap yang ucapan. Ramai yang boleh beramal dengan benda-benda yang macam tu. Lepas tu kadang kita jadi malu nak tolak. Kalau orang minta nak tolak malu. Bila dah tolak dah mula-mula, patah balik. Jadi rasa malu balik, bagi sikit. Lepas tu kalau boleh dalam poket tu bagi ada duit pecah banyak sikit. Bila bawa keluar tu jadi taklah kata kita ni tak pernah bagi langsung. Segenih tu 50 genih, pecah siap 50. Segenih. Ni, koyak pada poket ni. Nak bawa 50 genih tu. Bila kalau minta, segenih. Boleh bagi lah. Daripada rasa duduk ni je. Tu yang duit tak pernah duduk ada, hujung bulan tak ada duit. Hujung bulan pening. Kalau duit tak ada lah. Dia pun mau. Dia kena belajar kat tu lah untuk memberi. Kemudian qila khudh ma safa wa da' ma kadu. Wallahu a'lam bis-shawab. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Yang ni juga digunakan dalam bahasa kita. Digunakan dalam bahasa Melayu kita. Khudh ma safa wa da' ma kadu. Ma kadu, bukan ma kadar, ma kadu. Dia ambil yang baik dan juga tinggalkan. Maksudnya ma safaka wa yaliquka minal ilm. Maksudnya ambil mana yang sesuai kepada kita dalam ilmu dan tinggalkan yang mana tidak sesuai bagi kita dengan ilmu tersebut. Dan boleh digunakan dalam semua keadaan. Uzma safa ta'ma kadu, guna dalam semua keadaan. Yang sesuai kepada kita, kita ambil. Yang tidak sesuai, kita tinggalkan. Dan jangan tengok kepada siapa yang bercakap. Tapi senang bercakap itu, senang lah. Cakap senang, nak beramai susah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Mai ke dia, tolak habis semua orang. Dia unzur ma qala, man qala. Jadi unzur ma qala wa la tanzur man qala. Mai ke dia, unzur man qala. Tak, macam tu. Tengok siapa yang cakap tu. Oh dia tu tak payah pakai. Tak, bukan macam tu kan. Apa yang dia cakap? Siapa yang cakap? Hatta kalau bukan Islam sekali. Kalau ucapan tadi betul, ambil manfaat dia. Wallahu a'lam bis-shawab. Ni kita tak sempat baca Jawharatul Tauhid. InsyaAllah minggu depan kita akan baca Jawharatul Tauhid. Kita akan baca banyak minggu depan. Saya cadang macam mungkin minggu depan kita akan baca Jawharah. Tengok keadaan. Kita beritahu dia. InsyaAllah. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdal as-salat أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وربنا عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون